Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Ustaz Faizal selaku pengacara majlis, yang saya hormati yang bahagia Tuan Imam Masjid Al-Muqarrabin Qaryah Kampung Alok Jawi, yang kita raikan pada malam ini yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, ahli panel pertama. Ahli panel kedua macam dibagi tahu oleh Ustaz Faizal tadilah. Gangguan kesihatan kepada yang bahagia Ustaz Aslin. Mungkin selepas ni boleh dicerita lanjut oleh Ustaz Abdullah Khairi. Saya bagi maksud gangguan kesihatan tu yang tak boleh hadir. Tak boleh hadir tu makna kata macam susah sikit lah. Jadi sama-samalah kita yang ada di sini mendoakan kepada Ustaz Haslin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan dengan segera, dapat menyampaikan ilmu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, amin. Yang saya hormati yang bahagia tuan-tuan ahli tuan kuasa Masjid Al-Muqarrabin, tuan-tuan dan puan-puan pimpinan masyarakat, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum itu saya bagi pihak keluarga Ustaz Aslin mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan puan-puan yang pada malam ini menantikan kehadiran kedua-dua ahli panel kita dapat hadir seorang saja. Jadi sebelum kita memulakan majlis ini, perbincangan saya dengan Ustaz Faizal, Ustaz Abdullah Khairi, pada malam ni saya terpaksa mengambil alih tempat Ustaz Haslin. Tapi saya tak ambil alih sebenarnya, tak padan pun dengan saya. Cuma dalam mukadimah ni panjang sikit. Tak apa kau? Tak apa kau tak apa ni? Tak apa sama banyak tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa no. Bukan nak panjang sangat pun, nak mukadimah nak cerita sikit saja. Berkenaan tajuk kita pada malam ini, dunia dicari akhirat di hati. Dunia tu apa dia? Tanya arah. Tanya arah. Orang suruh main cerita, dia tanya arah. Dunia tu apa dia dunia? Dunia tu apa dunia? Tak apalah, senang. Saya tanya, saya jawab. Bagi mudah kan? Saya dulunya kita tanya orang jawab. Hari ini malam ni saya tanya, saya jawab. Bila kita sebut dunia ini sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Tapi kita perlukan dunia tak? Perlukan dunia sebab di atas dunia ni lah apa kita buat atas dunia ni lah nak bawa pergi akhirat tu. Dan Allah utuskan kita mai sebagai makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini pun ada tugas dan tanggungjawab dia yang perlu kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang diberikan pada malam ini sangat sesuai kepada kita kerana pada hari ini orang terlalu gila-gilakan dunia betul. Terlalu gila-gilakan dunia ini. Sedangkan dunia ini ia akan tinggalkan, betul? Ada orang kampung Alok Jawi ini yang mati mereka simpan di sini ya, duduk di rumah dia. Tahu pergi kubur sebelah tu. Saya main ke sana dulu kubur tu lah. Dia tengok kubur banyak kat sini no. Mana dah ramai dah mati tu. Tinggal pun tak ramai mana dah nak mati pun. Kalau tak tuan-tuan dulu, saya dulu. Kalau tuan-tuan dulu pun tak apa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang dunia yang kita sedang duduk ini disebut sebagai mazra'atul akhirah ataupun ladang tanaman untuk akhirat kita, maka ada tugas yang kita kena buat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Qasas ayat 77. Siapa hafal Quran sini? Tolong baca. Tak, Ustaz. Ini Ustaz ni kot. Dah dengan saya dia kata pakai tunjuk ni jam. Tadi aku duduk belakang dah, sembunyi belakang tiang lah. Main duduk depan dia buat tunjuk lah. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas ni apa dia? Qasas itu cerita-cerita. Cerita-cerita. Ada cerita Nabi, ada cerita orang yang hidup bersama Nabi, ada orang yang hidup zaman-zaman Nabi tertentu, maka Allah ceritakan dalam suratul Qasas. Ayat 77 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Allah cerita kepada kita tuan-tuan perempuan sekalian, Allah kata wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah harta kekayaan dunia yang telah kami kurniakan kepada kamu untuk negeri akhirat kamu. Tu kena faham betul-betul. Hak yang kita bekerja, cari duit, cari makan, ada rumah, ada kereta, ada kenderaan, ada tanah, ada ladang, ada bendang. Laut, ada siapa beli laut kat sini? Oh lah, ini dekat dengan laut. Saya ni laut saya punya. Ini angin saya punya. Kipas angin boleh, angin tak boleh saya punya. No? Kalau kita mainkan saya nak jual angin. Siapa main masjid ni kena bayar RM2. Pasal apa? Angin yang digunakan. Boleh bayar? Boleh nak kena bayar mana ni? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah suruh kita cari kehidupan dunia ni untuk manfaat akhirat kita. Dalam masa yang sama Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa habuan kita untuk dunia. Apakah habuan kita untuk dunia tu? Untuk kita makan, untuk kita bayar bil, untuk kita bayar kenderaan. Semua-semua tu habuan dunia. Islam ni dia bukan sempit sampai kita jadi susah, duduk susah, tak ada benda nak makan, kenderaan tak ada, rumah tak boleh duduk. Tak, bukan macam tu. Jangan silap faham. Bila kata, mereka ni kaya dunia semua. Bukan. Jangan silap faham. Kalau kita senang, kita ada kekayaan, apa yang kita ada tu untuk manfaat akhirat kita. Tidak menjadi kesalahan. Boleh faham tuan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ahsin, buat baik. Kama ahsanallahu ilaika. Seperti kami buat baik kepada kamu. Wala tabril fasada fil ard. Tapi duduk di dunia ni, kalau nak jadi senang pun, nak jadi kaya, jangan melampau. Bukan melampau kaya tu. Nak menjadi kaya, buat kerja yang melampau. Dia nak jual pasaran produk dia. Kenapa perlu berbogel? Tu tahu bahasa tu. Tak ada lagi lah orang Malaysia ni jual produk dia berbogel. Separuh bogel ada tak? Ada. Nak jual barang produk separuh bogel. Ataupun tak separuh bogel, 1/3 bogel. Separuh dengan 1/3 mana banyak tu? Tak pun tak tahu kan. 1/3 banyak lagi. Ataupun separuh banyak lagi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan melampau. Nak jual biarlah konten yang baik. Konten yang bagi manfaat. Bukan duk tunjuk sana, tunjuk sini. Joget sana, joget sini. Terkinja sana, kinja sini. Kan? Itu kaedah dia. Allah kata, wala tabril fasada fil ard. Nak cari habuan dunia pun jangan melampau. Allah kata, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Cerita surah Al-Qasas ni sebenarnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan teguran daripada orang-orang yang hidup dengan Qarun. Pernah dengar cerita Qarun tak? Qarun bisa dengar? Qarun tahu Qarun? Tu hang tahu apa? Qarun tak tahu? Avengers? Thanos ada biji berapa? Tak tahu. Thanos tahu Thanos. Thanos tak tahu. 5 apa 7? Kau 5? 5 ke 7? Thanos kan kena. Tuan-tuan kata tak tahu. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila Qarun ni Allah bagi kat dia kekayaan, dia lupa. Tabril fasada fil ard. Dia lupa, tuan-tuan. Lupa dengan susah dia dulu. Nabi Musa doa kat dia. Kemudian dia jadi senang. Dia kaya. Nabi Musa pergi habaq kat dia. Wahai Qarun, hang kena keluar zakat. Hang kena keluar zakat. Masa tu dia ketak tangan. Jadi gitu. Pasal apa? Dia kaya. Dia kaya. Oh, mana boleh. Masa aku susah, hampa tak tolong. Bila aku senang, pandai pula main minta kat aku. Nampak? Itu Qarun, tuan-tuan. Bukan sekali. 2 kali ni. Minta tak bagi, minta tak bagi. Tuan-tuan, kekayaan yang Allah cerita pasal melampau ni macam mana? Kaya tapi hidup melampau. Bila orang kata kat dia, wahai Qarun, ayat tadi kan? Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Do nasihat dia. Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, ni hak aku jadi kaya pada hari ni pasal aku ada ilmu. Bukan macam hampa. Bukan macam hampa. Aku ada ilmu. Aku ada grup aku sendiri. Aku ada syarikat aku sendiri. Aku sendiri yang build aku punya syarikat aku. Daripada ilmu yang aku ada. Aku dapat membina jaringan-jaringan aku. Aku kaya. Bukan aku tumpang hampa. Inilah tabri. Dia berasa melampau, dia berasa hebat, dia berasa megah, dia berasa takabur dengan harta dia. Lupa, tenggelam dengan dunia ni. Itulah yang Allah sebut pasal Qarun. Kemudian, orang yang hidup bersama dia tu, ataupun orang-orang yang ada di kampung dia tu pun kata kat dia, sepatutnya kamu kena bersyukur kepada Allah.
Patutnya dengan ilmu yang Allah bagi kepada kamu tu, kamu bagi manfaat kepada orang lain. Tengok apa dia buat lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah kata fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dia nak bagi nampak dia tu hebat. Dia keluar dalam mana kalangan orang-orang tempat dia tu fi zinatih, dengan berpakaian yang paling, perhiasan yang paling hebat. Dia tak pakai macam-macam kita ni, tak pakai jubah-jubah ketat apa semua ni, bukan cin tak lepas apa tak pakai apa ni. Dia pakai pakaian hak cantik macam depa hak lah ni. Ni hak yang kaya melana kan? Tengok dia keluar dengan orang baju macam kotak apa ada, baju dengan bunga duk atas kepala, macam kembang macam kingkong apa ada dalam. Oh. Bisa tengok tak? Bukan pakai macam ustaz. Oh cantik jubah. Cantik. Cantik jubah ustaz lah. Kalau pakai macam ustaz lah tu kan. Nampak beriman soleh. Ni pakaian tak terabak lah. Hak mana yang ada kerawang-kerawang kerapun semua yang pada semua daripada atas sampai bawah keluar dengan pakaian perhiasan yang paling cantik, dia hebat sekali. Masa orang tengok dia tuan-tuan, qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya, orang-orang yang terpikat dengan dunia ni bila tengok pakaian dia yang cantik, tengok kenderaan dia yang hebat, dengan gaya hidup dia yang mewah. Pakai telefon ni pakai tekan tang ni lah. Tak main macam kita kena tekan biji-biji, dia tekan tang ni. Cakap terus. Ada lagi telefon tu. Ada ya? Hampa telefon ni? Lemah. Lah ni ada telefon tekan tang ni. Cakap terus. Hang tak info lagi noh. Aku tak info lagi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Keluar dengan penuh kehebatan. Depa yang tengok dia ni, depa kata, ya laitalana mislama utiya qaruna innahu ladzu hauzin azim. Dia kata, rugi bagi kami. Rugi bagi kami, celaka bagi kami, tak mau ikut dia. Tak mau ambil manfaat daripada dia. Tak mau ikut cara dia. Hampa tengok dia sudah kaya, senang. Dan hebat hidup dia. Kalau kita ikut dia pun seronok. Ni. Kita tengok orang yang hebat. Kita rasa nak hebat. Nak jadi hebat. Sedangkan kita tak mampu. Bila kita tak mampu, dia akan main satu cara. Iaitu cara dia, kita akan ambil benda yang salah. Atau buat benda yang tak kena. Kerana apa? Kerana nak jadi senang macam orang lain. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka Allah bagi kepada Qarun ni tuan-tuan yang dikasih saya nak abang cerita bagi jelas ni. Fa khasafna bihi wa bidarihi fil ardi kama kana lahu min fi'atih. Bila dah dia melanggar perintah Allah tak mau keluar zakat, orang pun bagi nasihat kat dia, dia pun tak pakai nasihat tu tuan-tuan. Dengan melampaunya dia tu, Allah telah tenggelamkan dia dan harta-hartanya ke dalam perut bumi. Sampai tak ada langsung sedikit titik isi ataupun apa sahaja yang dimiliki oleh Qarun tu semua tenggelam. Apa nak abang di sini tuan-tuan? Kita kaya untuk manfaat di akhirat, tak ada masalah. Tuan-tuan duduk sini paling kaya, tuan-tuan derma masjid apa nama Al-Muqarrabin ni, saya main 2 tahun ke 4 tahun lalu. Buat satu program di surau sana. 2 tahun lepas buat satu program di surau untuk minta derma nak untuk apa? Derma daripada tuan-tuan nak bina masjid ni. Masjid pun kumpul macam-macam cara dana masjid buat ni. Untuk apa? Untuk buat masjid baru. Mula-mula dulu saya main lah dengan Ustaz Aslin. Lepas tu masjid lama masa tu. Lepas tu main kali kedua pergi di surau. Untuk dana bina masjid ni. Di surau tu pergi jamu makan dengan Ustaz Aslin. Ingat kenangan dia main masjid ni. Allahu Akbar, Allahu Ji dia. Dia pergi makan tu nak makan tak boleh. Natang masuk mulut. Saya ingat lagi. Di surau tu lah. Surau. Dia suap-suap menatang masuk. Suap saya suap macam biasa ya. Sebab saya tak kira menatang tak menatang belasah semua. Dia suap dia lepas. Suap dia tak boleh makan. Menatang masuk tu. Dia memang ni kalau menatang-menatang ada ni dia tak makan dia. Hidup. Dia tak makan. Jadi Hindustan pun tak jadi. Kalau makan binatang. Tu dia kata jangan makan dia kata. Nanti sakit tekak. Suara tak keluar. Saya ingat lagi nasihat dia di surau tu. Kemudian malam ni patut kita hadir kita main. Okey tak apa. Semoga Allah beri kemudahan kepada Ustaz Aslim. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang kita miliki di atas dunia ni untuk manfaat akhirat itu lebih baik. Tapi kalau apa yang kita miliki ni hanya untuk dunia itu saja, ia akan pergi begitu saja. Macam kita lah. Macam kita dulu, masa kecil-kecil macam ni, kita nak jadi besar macam orang lain. Nak hidup macam orang dewasa. Sekarang kita dah dewasa. Kita dewasa, kita duk ingat nak jadi macam orang kaya-kaya yang dewasa. Kita duk tahu tu juga. Tapi sebenarnya, siapa yang menipu kita? Dunia dan kehidupan kita sedang menipu kita. Apa yang kita makan, kita rasa sedap. Tapi sedap tu pergi mana lah sekali? Sedap tu dia duduk tang mana? Sedap duduk tang mana? Hang lagi. Ni aku ni. So, sedap bukan duduk di dalam perut dia. Dia masuk dalam perut dia tak sedap lah. Sedap duduk tang lidah. Makan tadi makan gulai daging tak? Gulai daging cabai makan. Ayam biru. Makan ayam biru lah.
macam minyak kereta biru. Kan V-Power. Kita makan tadi, lepas pada bibir lidah mulut kita ni, telan lah ni, habis dah sedap tu. Lepas tu hak sedap tu pergi mana? Tak ada dah. Akhirnya dia akan keluar dalam lubang tu. Bank Bumi Putra tu. Tahu Bank Bumi Putra? Tak ada dah lah ni. Dulu ada Bank Bumi Putra. Dia akan pergi Bank Bumi Putra tu pagi esok ataupun tengah hari esok. Ikutlah siapa yang jenis pagi, jenis tengah hari. Tapi dia keluar macam tu balik. Tapi daging hak makan tadi, dia keluar macam tu balik. Tak. Dia keluar macam buah durian tu. Kan? Lepas tu hang sanggup ambil balik. Tak, tadi hang makan punya sedap kan. Lepas tu keluar hang ambil balik. Tak kan? Pasal apa? Itulah dunia menipu kita. Kita duk berasa sedap tak sanggup. Atok pi makan bulai 9, 7 ekor kali makan. Kepala-kepala luluk habis kepala. Makan gulai ikan 9. Tuan-tuan, tapi bila masuk tu habis. Sekadar perut kita saja. Begitu juga apa yang kita miliki hari ini. Akhirnya semuanya kita akan tinggalkan. Tak ada satu pun kita bawa. Nabi kata, yatsba'ul mayyitu salasatun. Yang akan mengikut jenazah mayat orang mati pergi ke kubur ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Fayarji usnan wa yabqa wahidun. Yang akan balik tinggal dia 2. Yang akan kekal bersamanya 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ahli keluarga dan hartanya akan balik. Wa yabqa amaluhu. Amalannya akan tinggal bersamanya. Betul tak? Di atas dunia ni, bila kita mati, semua akan pergi hantar. Bini kita, anak kita, mak bapak kita, adik-beradik kita hantar pergi kubur. Hantar pergi lah. Kemudian, ada yang pergi bawa kereta kita, ada yang bawa duit kita. Bawa duit kita pergi mana? Bawa duit kita masa orang mati. Masa orang semayang orang mati, dia bagi duit. Betul? Bagi duit orang mati semayang. Bagi kereta-kereta hak mai semayang orang mati tu. Duit kita ikut sekali. Tapi duit kita ikut pergi kubur nak? Dah, duit kita balik dengan duit yang kita sedekah tadi. Kereta kita pun ikut pergi, keluarga kita naik. Sampai di situ keluarga kereta kita ikut, kita masuk dalam kubur lah. Dah, mereka naik buat balik. Bini hak kita sayang. Ada bini? Oh, tak ada lagi. Ada bini lah. Hangguk macam ada. Bini hak kita sayang. Ada bini-bini orang yang kita paling sayang di sini. Kita sayang kat bini kita. Kita tak tahu kita tak mati lagi. Ada orang yang mati tu. Ada tak bini dia ikut pergi duduk sekali kubur tu? Sayanglah kat abang. Sayanglah kat ayah. Janganlah bang. Sabarlah bang. Sakit ni sikit je nanti lega lah. Tiba-tiba tak ada tuan-tuan. Tak ada satu bini yang ikut pergi duduk dalam lubang kubur. Bukan lubang kubur. Pergi duduk atas kubur tu pun tak ada. Sebab bini tu mengaji. Tak no. Kalau bini tak mengaji dia pergi. Faham begitu? Kalau bini tu mengaji dia tak pergi. Sebab apa dah suami meninggal mana boleh keluar. Tak tahuan rumah kan. Termasuk pilah kubur, dia pergi tidur atas kubur tu. Saya dulu masa sekolah menengah, adik tok guru saya meninggal, dia suruh pergi baca Quran atas kubur 3 malam. Memang pergi, lepas memang isyak pukul 9.30 pergi lah Quran 3-4 orang. Duk tu baru bismillah perbau jatuh. Apa dia? Rantin jatuh, selerak balik. Tu nak mak saya tahu tu. Tu betul ni tuan-tuan betul. Balik tak baca Quran pun esok pergi jumpa tok guru dia bagi duit. Macam mana baca malam? Lagu tu habis ya. Malam ni pergi pula no. Malam tu pergi pula. Bukan kecoh tok guru, takut. Tu nak abang tu. Tuan-tuan, kita pergi baca. Dia tak seronok kata ni. Anak-anak dia tak pergi pun. Tu nak abang kata, ahli keluarga tak tentu lagi boleh ikut kita. No? Harta kita apa lagi? Buat balik mai depa beda. Kita duduk dalam nganga seorang-seorang tu. Dan Nabi kata, wa yabqa wahidun, yang akan kekal bersama kita dalam syurga tu, dalam kubur tu, ialah amalannya. Ni hak mai duk ni. Kepas kaki lagi. Kepas kaki baru dapat pahala. Kepas kaki lagi. Kepas rambut. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa? Duk majlis ilmu ni bersila tak lama. 45 minit dia kebas kaki. Kebas kaki malaikat tulis pahala. Walaupun tak kebas kaki, malaikat tulis pahala. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan niat iktikaf. Malaikat tulis pahala kepada kita. Itulah yang akan jadi manfaat untuk akhirat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sebagai mukadimah panjang. Saya jarang panjang-panjang mukadimah ni. Selalunya saya mukadimah 5 minit, lepas tu saya serahlah kat mereka dua berkali. Dah dua. Malam ni tak tahu nak kalau ingat apa. Malam ni tak tahu nak kalau ingat apa. Pasal saya tak bagi dia lagi. Saya tengok dia bagi saya bagi balik. Tuan-tuan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya silakan yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi untuk menyampaikan forum kita pada malam ini. Dunia dicari, akhirat di hati. Silakan yang bahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin.
Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Lutfi Amir, Tuan Imam Mali Jawatan Kuasa Masjid Al-Muqarrabin, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah malam ni saya dapat bersamalah, tapi kami dua orang ya. Ustaz Aslin dia pitam di Jakarta semalam. Jadi bila pitam dibawa balik pagi tadi ke sebelah, ada satu daripada saluran kepala dia tu, orat kepala tersumbat. Jadi tersumbat dia hilang ingatan. Dia tak ingat. Dia macam mild stroke. Macam stroke tu lah. Jadi doa yang terbaik untuk dia lah. Tak tahu lah doktor akan masukkan wayar daripada paha ni untuk detect otak kepala lah. Kita pun tak tahulah apa yang dia. Semua kerja Tuhan. Doa yang terbaik lah. Tadi Mahat Tafiz saya pun buat solat hajat apa semua. Doa untuk dia. Jadi insyaAllah kita teruskanlah. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, ada satu, walaupun yang ini banyak para da'i membacakan hadis ini. Sebenarnya bukan hadis. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Mawdu'at, kata Syekh As-Saghani, dia kata ini bukan hadis. Kerana dia sanad dia tak sampai kepada Nabi SAW. Walaupun dia punya makna dia sahih. Iaitu ad-dunya jifatun. Dunia ni macam bangkai. Wa tullabuha kilabun. Orang yang kejak dia tu macam anjing-anjing. Kan? Kalbun anjing, kilabun ini anjing-anjing. Macam Ustaz cerita tadi kan, kita makan sedap. Tapi bila keluar dia jadi macam bangkai. Itulah dunia sebenarnya. Kita rebut. Tapi macam mana kita nak jadikan dunia tu menjadi akhirat? Sebab tu kita doa kan lepas semayang. Sebab tu kalau tuan-tuan sibuk macam mana pun lepas semayang, jangan tinggal doa ni kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta supaya baik dunia, baik akhirat, dan Allah jauh daripada api neraka. Bagaimana kita nak jadikan dunia ni yang Ustaz sebut tadi kan? Yang ni juga saya tengok dalam Al-Mawdu'at, dia kata bukan hadis sebab sanad dia tak sampai. Cuma lafaz dia sahih lah. Lafaz dia betul, iaitu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebagai mazra'ah, yang ni ladang akhirat. Yang ni bukan hadis. Sengaja kata ucapan Sayyidina Ali. Macam mana kita nak jadi dunia tadi yang bangkai tadi tu sebagai jambatan kita akhirat. Rumah kita dunia. Kan? Kereta kita dunia. Kita sendiri dunia. Semua ni dunia. Tapi macam mana nak jadi mazra'atul akhirah? Tuan-tuan ada kereta, kalau boleh nak beli kereta, beli yang mahal. Tapi kereta tu main masjid. Maka kereta tu jadi akhirat. Ni ada kereta, masjid pun tak pernah main. Itu yang dikatakan dunia. Kereta ada. Nah, main parking masjid, solat 5 waktu, main naik kereta. Kereta tu dunia tapi jadi akhirat. Kita kan duit banyak, jadi akhirat. Main boleh tabung masjid. Ni duduk dalam masjid ni. Tengok aircon tu. Aircon tu aku punya. Aircon tu aku punya. Duit kita tu jadi akhirat. Duit yang kita dapat tu, tengok-tengok kipas. Kipas tu aku beli. Duit kita tu, kipas yang kita buang dalam surau tu, duit tu jadi akhirat. Itu namanya mazra'atul akhirah. Kan? Banyak di kalangan kita ni kan. Ada isteri. Isteri kita, alhamdulillah isteri yang soleh. Sebab ini hadis Nabi. Dia kata apa? Ad-dunya mata'. Dunia ni adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha mar'atun salihatun. Sebab perhiasan ni adalah isteri salihah. Isteri kita tu dunia. Tapi salihah. Bukan nama Salihah binti Din. Dak salihah. Ni mai jumpa saya, Ustaz, bini isteri saya salihah. Salihah binti Din. Itu jadi isteri yang salihah. Maka dia jadi isteri akhirat. Kan? Suami akhirat. Suami mai masjid. Macam malam ni. Sebab tu saya nak tanya kakak-kakak ni. Siapa suami dia mai dalam masjid ni? Cuba angkat tangan tengok. Angkat dan tengok. Suami akhirat. Bagi siapa mai dengan bini dia? Cuba angkat tangan. Awak bini banyak daripada lelaki. Apa ni orang Alok Jawi ni nikah apa orang? Bini punya semangat kat. Mereka ada 4 orang ni. Teruk dia tak mengaku bini ni. Bini kita. Sebab tu dalam hadis dia kata, dunia mata'. Dunia ni perhiasan. Wa khairul mata'iha mar'atun salihah. Dia tak sebut zaujatun salihatun. Dia kata perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah tu macam mana? Dia cerita sikit lah. Kan? Sebab tengok ramai orang perempuan apa sampai di luar.
Orang lelaki pun ada di luar. Oh, ada juga di luar. Alhamdulillah ramai. Apa dia perempuan yang solehah yang kita nak jadikan dia ni sebagai dunia tapi akhirat? Pertama, perempuan yang jaga sembahyang dia. Abang-abang, isteri kita jaga sembahyang tak? Sembahyang 5 waktu, alhamdulillah selesai. Kan? Tambah dengan sunat apa semua. Tu solehah lah tu. Itu isteri solehah. Inilah dia isteri yang akhirat. Yang kedua, dia jaga puasa dia. Puasa, yang qada dia qada. Tambah dengan sunat. Dia jaga tak? Isteri solehah lah tu. Yang ketiga apa? Dia tutup aurat dia. Orang elok jawi. Jangan bila dia keluar, pergi pakai stang dada kan. Stang anak tu apa? Isteri tu imam, stang ke dada. Jam kan. Suami dia jadi imam, kita pula merapu. Jaga aurat kita. Dengan bukan mahram kita, bukan muhrim. Mahram. Muhrim tu orang pakai ihram. Lepas tu kalimah bahasa Arab ni kena tahu juga. Baru ni mai seorang anak muda bagi nama anak dia. Saya tanya nama apa nak belah mulakan. Wa'izu kita nak baca, nak sebut nama. Dia kata ambil dalam Google TYA. TYA tu baca apa? Tia kan? Tia Humaira. Rupanya TYA dalam bahasa Arab sebenarnya bukan Tia. Sia. Kalau Tia makna tukuk-tukuk. Tia maksud dia bersetubuh. Saya kata hang bagi nama apa ni? Tia ustaz. Hui, bersetubuh. Esok di padang mahsyar kan semua kita faham makna ni. Bersetubuh. Nama dia. Jemu. Bukan Tia. Sia. Sebab tu kena tanya ustaz. Sa. Sia tu maksud niat. Humairah ni si pipi merah. Tu. Dia tengok dalam Google TYA. Tia. Rupanya Sia. Sebab tu kena tahu, kena faham. Macam tu mahram dengan muhrim. Muhrim orang pakai kain ihram. Mahram kita. Dia orang perempuan. Isteri salihah. Dia jaga aurat dia. Kan. Mai. Masjid. Tutup aurat elok. Balik rumah, tutup dah. Tes tang dada je emang. Kan? Tutup elok, dia jaga. Solehah lah tu. Inilah isteri yang akhirat. Yang ketiga, yang keempat apa? 3 ke 4? Haram tak cantik, aku suka aku dah sebut apa pun. Tak tahu tu jawab tu budak ni kuajar nanti. Duduk depan-depan, tak tahu. Tak apa, tak tahu. Saya pernah ceramah di Pantai Remeh. Dia buat perempuan pula, lelaki pula ni, perempuan pula ni. Ayah pergi tokah, hui! Makcik tu bangun, ustaz bodoh. Rupanya dia latah. Saya jangan, siapa lena tu. Apa nak? Tokah macam tu. Makcik tu bangun, ustaz bodoh. Saya senyap serat tu. Lepas tu kita pun tengok, dia maduk lena pula dah. Ayah tokah kali lagi dia bangun. Ustaz babi nak ambil. Kena babi balik terus tu kan. Isteri salihah. Yang ketiga, apa dia? Yang keempat, ialah ada perasaan malu pada dia. Pada seorang perempuan ni. Malu bertempat. Bukan malu tak bertempat. Haya ni malu. Lagi apa? Ada perasaan bercakap benda yang benar bagi seorang isteri. Kalau benda tu benar, suami tak betul tegur. Suami tak semayang, kejut. Sebab tu saya ni umur 50 lebih lah, 56 dah. Tak asal 55. Saat tepi muda ni 70 lah. Aduh. 56 lah. Saya kan 56. Kalau tuan-tuan 50 ke atas ni, tuan-tuan prepare lah. Apa masa tuan ambil nyawa kita pun. Saya 2 hari lepas baru dengan Ustaz Azlin. Dia sebut kata hang ni. Kita antara kita hang 55, aku 56. Ni Ustaz Marizam. Hampa 55, Ustaz Marizam muda pada saya. Saya 56. Kata, kalau mati aku dulu lah. Sebab aku tua. Kan, dia kata, doa kami kencing benda. Rupanya Ustaz Azlin tu kencing tak lawas. Dia kencing tak lawas. Jam lah. Kan? Ustaz Marizam pula berak tak lawas. Aku tak hampa dua-dua ni. Okey, tak lawas. Hantar kau hang pun lebih kurang lah. Kami tahu geng-geng Ustaz ni kan. Allah, tu rupanya tak sihat dah. Hari ni telefon tak jawab. Ustaz, lo dia boleh tanya dia. Hang siapa? Aduh. Aku jam lah. Weh, aku Ustaz lah hari ni. Hang duduk mana? Dia kata, dia ingat saya duduk di Jakarta. Dia kata, aku duduk rumah. Bukan hang main dengan aku sekali lah. Loh, aku tahan. Saya teriak tuan, kawan. Kan? Tiba-tiba tegur kita tak kenal. Oh, kita pun. Tadi telefon pun tak boleh jawab. Dia tak sedap. Jadi doa yang terbaik sebab tu kita macam itulah isteri yang solehah,
Tegur suami kita kalau benda tak betul. Sebab tu pentingnya ada kawan yang baik. Sebab tu kata Hasan al-Basri apa? Istakthiru, perbanyakkan. Minal asdiqa'il mu'min, di kalangan kawan-kawan yang beriman. Fa'ina lahum syafa'atal yawmal qiyamah. Kerana kawan yang baik ni akan bagi syafaat di akhirat esok. Sebab tu kita ni ada kawan-kawan ni, kena kawan elok. Sebab tu saya kawan Ustaz Lutfi, saya kawan sungguh. Kan? Saya tak kira lah, no, Ustaz, no. Kira spender aku boleh pinjam lah. Ada lah. Kalau pinjam untuk Eddie, dia XL. Aku pakai tak lepas. Tapi kawan-kawan. Sebab apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan siapa yang dia suka. Kita suka benda yang baik, kita akan mati dengan baik. Ha. Sebab itulah dalam satu perkataan yang dikucapkan oleh Imam Abu Hamid Al-Qaim. Dia kata apa? Iza balagha ar-rajulu. Apabila sampai seseorang 40 sanah, umurnya 40 tahun. Kan? Umur 40 tahun. Ala khuluqin, di atas perangai yang sama. Ni kita umur 40 dah. Tengok-tengok, ya Allah, masjid pun tak mai lagi. Ala khuluqin lam yataghayyar. Ni dalam kata Imam An-Naqi, lam yataghayyar, maksud dia tak akan ubah. Hatta al-maut, sampai mati. Jaga tuan-tuan. Kalau kita umur 40, masjid pun tak mai dah, jangan duk harap lah. Sebab tu kena tanya betul-betul lah. Tuan-tuan ni, siapa umur 40 ke bawah? 40 ke bawah, cuba angkat tangan. 40 ke bawah. Mula main tu okey dah tu. Siapa 40 ke atas? 40 50 lah. 40 50. 40 50. Okey dah tu, dah main dah. Kan, siapa 50 60? Mati habis dah. Tak kanggut. Loh, tak ramai tu. Angkat jawab. 50 60. Seorang, 2 3 4 5 6 7. 7 orang tau. Kena COVID baru ni mati. Tu. 70 80? Ada apa? 70 80? Ada kot? Tak ada? 70 80? Seorang ada, alhamdulillah. 80 90? Ada tak? Duduk rumah dah. Apa dah jadi apa dah. Sebab tu ni lam yataghayyar. Ni masa kita lah kakak-kakak duk main masjid dah, umur 40 dah. Alhamdulillah lah tu. Inilah jambatan kita nak akhirat. Kan? Kita ada isteri akhirat. Kita ada suami akhirat. Main masjid, main dengar mengaji. Sebab tu mengaji ni, terringkas sikit-sikit lah, tak mau ambil isteri. Mengaji ni bukan main mengaji saja. Kita nak jadi hebat ni, Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, iaitu orang yang berilmu, berapa darjat. Maksud dia kita ni nak jadi akhirat, ilmu nak ada. Macam Ustaz kata tadi. Kan? Kalau kita ilmu pun tak ada, game lah. Ilmu kena ada. Ilmu ni menyebabkan kita jadi berguna di dunia, berguna di akhirat. Ilmu apa sajalah, ilmu yang baik. Tak mahu ilmu agama lah. Sebab tu kata Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni di antara ulama hebat lah. Sufyan ada dua. Pertama Sufyan Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i. Satu lagi Sufyan As-Sawri. Dia kata apa? Dia kata dalam menuntut ilmu ni ada 5. Pertama, mesti as-sumtu. Kena konsentrate. Kita ni kalau nak jadi hebat, dunia pun hebat, akhirat hebat lah kalau ada ilmu. Di antara konsentrate. Orang kampung kita, saya sebut concentration. Kita tumpu. Sebab tu kalau mengaji ni kena tumpu. Mendengar ceramah ni tumpu. Ni dah, kita tumpu. Betul lah. Sebab tu mengaji ni dia 35 minit lah. Dia tak boleh lebih, Ustaz. Dalam kelas pun, kita kan kelas sekolah, 35 minit lah. Lepas tu, 2 masa. Kalau sains, 70 minit. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih, dia tak boleh tumpu lah. Macam tu, kita kalau ceramah pun jangan lebih kan. Tak lebih, Ustaz. 2 jam tak boleh. Dia tengok. Tapi dia pergi kot lain. Dia tengok kami, tapi otak dia jitera tu. Sampai tu, naratiwak tu. Patah balik kot apa? Rantau panjang kan. Dia tak boleh tumpu. Dia paling kuat pun 35 minit. Ataupun sejam lebih sikit. Yang dapat tu, tak dapat semua. Sebab tu dalam mengaji ni, concentration, as-sumtu. Maksud dia apa? Diam. Concentrate. Kita akan dapat ilmu. Bila dapat ilmu, dia jadi manfaat untuk akhirat kita. Yang kedua apa? Husnul istima'. Husnul maksud dia pendengar yang baik. Kalau kita nak menuntut ilmu ni, kena jadi pendengar yang baik. Dengar elok-elok. Bukan dapat semua. Macam saya ceramah dengan Ustaz Lutfi. Tak dapat semua, tapi dengar. Sebab tu orang yang dengar yang baik,
good listener, dia akan dapat ilmu. Contoh pendengar yang baik apa? Orang perempuan lah. Orang lelaki doa. Betul tak? Orang lelaki penyabar yang baik. Bila anak teriak waktu malam, siapa paling sabar? Orang perempuan kan bangun tu kan, tak sabar. Orang lelaki dia boleh rekod buat tak tahu. Kan? Dia penyabar. Tapi orang perempuan good listener. Bila anak balik keputusan 10A, dia jumpa siapa? Adik jumpa siapa adik? Jumpa ayah ke mak? Ayah. Tira ni bayang. Bentar-bentar ayah duduk depan. Ayah mai, ayah. Ayah mai. Tak mai, kurang ajar. Dia jawab terang-terang. Dok. Tak mai, ayah. Dok. Doa pergi mati bang. Susah. Dok tak mai, ayah diam. Selalu pergi jumpa mak. Kalau jumpa ayah, bukan dia dengar. Kita pergi ayah, 10A. Dia kan dengar, dia pegang. Okey. Bagus. Terus belah tu. Tapi kalau mak 10A dia pegang, dia appreciate tu. Baginya ni tengok macam mana ni. Dia cakap dengar tau. Dia bagusnya, bagus dia letak di dada. Teriak tau. Leh kali keluar. Hang tak bodoh macam pahang. Tapi good listener orang perempuan. Kalau mengaji paling ramai orang perempuan tau. Perempuan. Ramai. Balik tanya, ustaz tu ceramah sedap. Sedap. Dapat apa? Tak tahu. Aku gelak, dia pun gelak. Aku gelak, dia pun gelak. Tapi apa pun tak dapat. Tapi good listener. Jadi untuk ilmu ni dengar. Kita dengar tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Yang kedua apa? Wahifduhu. Ini kita sebut tu tadi. Nur hafizah. Bukan nur hafizah. Hafizah. Kan hafizah. Kan? Wahifduhu. Maksud dia kena hafal. Kita nak mengaji ni, kena jadi berfaedah untuk dunia kita akhirat. Kena hafal. Tuan-tuan dapat sesuatu, hafal ya. Contohnya, doa makan, hafal ya. Ada nak doa, dia pun letak, aku doa, dia pun kebah habis. Baru doa, Allahumma habis dah. Kan? Kita kena hafal, doa makan. Kan? Doa tidur. Ni kena mengaji, kena hafal. Baru dia faedah. Tuan-tuan makan tak ada apa. Tapi bila doa, makanan tu jadi akhirat. Nampak? Makanan tu besar kan? Makan jadi tai. Tapi bila makan, doa jadi akhirat. Hebat tak? Kereta jadi akhirat. Saya sebut dah. Kita duduklah kereta. Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna. Lupa apa? Fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wasa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'i min khalafi fil mali wal ahli. Kalau tak apa, naik kenderaan ada manfaat. Tapi bila hafal tu, sebab tu disebut wahifdhu. Kita hafal baca doa kan. Baca naik kenderaan biasa ya, tapi jadi akhirat. Tuan-tuan, dia kena faham ni yang kata mazra'ah ni. Kita nak buat apa? Tuan-tuan, nak minum, nak tidur, semua kena hafal. Nak tidur ada doa dia. Apa doa dia ni? Hang dah pandai sangat. Tak tahu semua. Ambil lupa aku tombok cuma tu. Dia kena hafal lah. Allahumma bismika wa hayatu amut. Tapi dia kata bid'ah. Kalau tuan-tuan pergi belah-belah tu, dia kata bid'ah doa ni. Tapi doa ni tak bid'ah tuan-tuan. Doa ni yang diamal oleh Nabi. Siapa yang baca sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi, mati fitrah. Tuan-tuan tahu dah doa apa? Kena hafal tuan-tuan. Kita mengaji ni, baru dia manfaat. Tidur kita, tak ada apa pun. Tidur. Bagaimana? Saya cukup nikmat bila boleh lena. Saya tak lena sama Ustaz Lutfi tu. Tak boleh tak lena. Saya bukan jenis saya cakap. Lena. Alhamdulillah. Kita dia ceramah lagi. Sebab hari tu tak ada ceramah. Saya tidur, dia ceramah. Alhamdulillah. Sampai bini saya kejut. Bang, sudah abang tak nak dengar dah. Tu tak apa. Ustaz Asli lagi teruk. Tak Asli nak naik kereta dengan duduk macam ni. Dia boleh lena. Dia lalu sembang. Dia boleh berhenti. Kami ingat mati dah. Woi. Awak. Hang berdongkok punya kuat. Dia tahu aku tak dengar pun. Tak dengar. Balin teruk tak dah tak apa. Tak macam tu debat. Dia duduk sembang kami. Dia boleh
Boleh lena. Nam. Nam. Lah, dia berdengkok haram faham ke tak? Tapi nak habang kata, kita tidur berdengkok ke, kita bercakap ke, tapi bila doa, dia jadi akhirat. Nampak tidur kan? Tidur. Terbongkang kaki terangkat. Tapi mula dengan doa dia di akhirat. Apa doa dia? Saya nak ajak tuan-tuan ni. Tuan-tuan boleh tak ikut dia? Boleh tak malam ni? Panjang sikit. Boleh no? Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu doa makan. Hampa ni kira nak makan ya. Kawan-kawan ni betul. Okey. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Siapa baca doa ni, Nabi kata mati esok pagi, mati fitrah. Tuan-tuan, tidur lah. Tapi tidur tu dunia jadi akhirat kerana doa. Wahifdhu. Tapi nak doa ni kena apa ya? Kan? Doa masuk jamban. Apa ya? Hang semua dah. Aku balik dengan dia. Dah, ya hang pun tak main. Cak ayam ni. Kena apa ni malam ni? Apa ya? Doa masuk jamban apa dah? Dah tahu lah kesian orang bah. Dah suruh duduk depan memalukan. Allahumma bismika wa hayatu amut. Itu doa tidur biasa kan? Allahumma inni a'udzuka minal khubusi wal qaba'is. Ni kena hafal lah. Baru dia jadi berak tu buang tai lah. Tapi jadi akhirat. Ni nama dia mazra'ah. Berak dah apa? Buang tai kan? Dia katakan penuh apa penantian penuh penyiksaan. Tunggu ya bila nak keluar ni. Elok sampai ya, tali kemud dah. Dapat pahala. Jadi akhirat. Syarat dia kena doa. No. Ini nama dia. Dunia. Akhirat. Masuk jamban baca doa. Keluar jamban baca doa. Maka dengan doa tu. Wahifdhu kena apa? Saya cerita tuan-tuan kan. Cerita ni. Ni panjang lagi tak apa no. Tak apa bayar sama. Dia pun transfer dah kan. Lo bayar dah. No transfer terus. Tu bagi betul lah masjid ni. Bila pula ada kuda? Tak benar lagi. Tak benar dalam sejarah saya tahu. Belum forum duit dapat dah. Bagus betul lah. Minggu depan kita forum lagi. Dalam melawak-melawak. Kawan saya, dia jenis mengaji pondok macam ni lah. Doa apa semua dia hafal. Bila berak ni masuk jamban, sunnah Nabi tutup kepala. Tutup kepala. Kawan kerja kelang kan. Lepas habak ni kelang tu, Cik Din, kena hantar pergi kursus. Dekat tu apa, Shah Alam tu ada hotel bagus lah. Dia tak apa. Kawan tak pernah pergi mana. Jenis game pondok pakai kain lah. Pakai kain pelikat lah. Pergi bohtai lah. Pinjam blazer kawan tu. Sampai resepsi ni nak tunjuk kata orang hebat. Cakap orang putih lah. Sampai nak terberak. Miss, where is a toilet? Dia apa habang Amiza tu ujung sana. At the right side. Over there. Kawan pun pergi masuk jamban nak berak. Bukalah seluar, buka spenda. Buka spenda, sunnah Nabi kan tutup kepala. Dia kepiah tak pakai. Nak tutup dengan apa tau? Nak tutup dengan apa? Nak tutup dengan apa? Ambil spenda, buah tak? Tutup kepala dengan spenda. Sunnah Nabi. Kan berak. Jadi ikut sunnah Nabi. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dah masuk baca doa. Tutup kepala. Dapat pahala. Ini nama akhirat. Berak ya pun. Sunnah tutup. Tutup. Lepas berak, flash. Flash. Lepas flash, kari spenda tak jumpa. Hang mana? Kan? Tadi aku sangkut tang ni. Rupanya duduk atas kepala. Dia terlupa. Tang mana ni? Mungkin jatuh dalam kok tu. Aku pergi pelas terus bah. Jadi ingat macam tu lah. Pasal tak ada spenda aku ni. Kawan bangun-bangun. Tarik bos zip lah. Betul tai. Pakai blazer. Keluar lah. Hampa jangan ada gelak lagi. Aku dah cerita. Kawan pun jalan. Resepsionis tu duduk tengok daripada ujung. Duduk senyum dah. Dia duduk pasal. Aku ni handsome. Ngapa?
Spender pun jenis landok lah tuan-tuan, tak pernah pakai. Kawan sampai-sampai kan, resep sini tu senyum. Kawan puas hati lah, handsome tuan-tuan. Kata resep sini tu kata, abang, apa atas kepala? Pegang spender lah tuan-tuan. Dia peramai-ramai pun dalam poket, malu nak mampu. Tapi nak abang, sunnah Nabi. Kan? Baca doa, tutup kepala. Jadi tuan-tuan try lah tutupkan spender, tengok. Spender apa, pakcik kita belakang, main masjid, spender. Dia kata main masjid pindah apa dia kata main duduk apa nak tengok Tapi nak bagi tahu tengok berak itu sunnah Nabi dengan doa. Nak doa wahif tu kenapa ya? Duduk dengan isteri dunia atau tidak? Tapi kita tidur dengan isteri baca doa. Allah menjanib syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Nah. Tu pun dapat pahala. Jadi akhirat. Sebab tu tuan-tuan wahif tu kena hafal dalam menuntut ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua ke yang ketiga? Yang keberapa dah? Hampa bukan catin, aku sebutlah berapa pun. Yang keempat, wa'amalu bihi. Kena beramal dengan apa yang kita dapat ni. Tuan-tuan dapat sikit, amal lah tuan-tuan. Sebab tu saya umur 5 bulan saya abang dah. Hidup saya ni bila bangun pagi, saya tak buat 5 ni, saya tak boleh hidup. Yang pertama apa? Kalau saya tak semayang sunat subuh. Ni kalau ada di kalangan kita umur 50, pagi-pagi tuan-tuan, jagalah solat sunat subuh. Dunia seisinya. Tuan-tuan cari rezeki, bangun. Tapi tuan-tuan tak jaga solat sunat subuh. Tuan-tuan rezeki siapa bagi? Rezeki Allah bagi. Lupa pemberi rezeki. Bangun solat sunat subuh. Sebab tu solat sunat subuh ni, kalau ada waktu, tuan-tuan dah semayang subuh, tak buat solat sunat subuh, boleh semayang lepas tu. Lepas solat subuh. Tapi syarat kena ada waktu lagi. Menunjukkan apa? Dunia dan seisi pahalanya. Ni ada di kalangan kita tak ambil peluang, bangun pagi, naik motor, nak pergi kerja. Solat sunat subuh pun tak buat. Buatlah tuan-tuan 2 rakaat aja. Tak bina Memang dalam hadis dah. Dah hadis dah. Yang kedua apa? Saya kalau tak buat yang ni, saya tak boleh duduk. Macam saya kan, saya orang susah. Kalau rumah saya dulu bangun pagi, tak ada apa. Rumah saya susah. Jadi ayah saya ada ulam, ada telur, ada sambal. Saya makan itu. Kadang-kadang balik rumah tak ada apa. Lapak yang penting aku ada ulam. Sebab tu sampai lah. Kalau tak ada ulam, saya tak boleh makan. Mesti ada ulam. Dia kena bunyi tu. Dia bunyi tu boleh makan. Sampailah. Kalau tak ada ulang, saya ambil bawang. Bawang. Yang penting bunyi tu. Dan kadang-kadang susah, tak punya susah. Saya kalau lalu balik daripada sekolah 14 km jalan. Saya lalu tu banyak kebun-kebun Cina tanam. Saya susah tuan-tuan, saya curi timun. Tu betul tuan. Dulu susah. Amalah Lok Jawi ni kan. Siapa yang lapis saya susah. Tanya abang tak. Dulu lahir ubang ayam. Susah abang ding dah. Abang apa? Abang Not. Abang. Ni, dia beradik saya tu. Abang Not ni. Ni orang hebat tuan. Nampak macam ni. Gigi pun tak ada. Tapi jangan oi. Orang hebat tu. Di antara orang yang mewakafkan tanah sekolah saya dia. Hampa tengok macam tu. Susah tu hutan tu. Lalu curi je pokok timun nampak. Buah timun. Baru ni teringat balik. Aku curi timun tu. Saya pergi tuan-tuan. Pergi kat kebun tu. Pergi tengok. Tok dia mati lah. Tok Wan dia tinggal cucu dia. Saya pergi jumpa. Ayah. Dulu lu punya Tok Wan tanam mau. Ini kebun tu. Itu timun tu. Ayah. Biasalah itu punya orang punya Tok Wan. Ayah awak culi lu punya timun tu. Dia kata apa? Bukan lu saja. Lama lagi culi Tapi awak punya Tok Wan sudah halal. Lega lah ya tuan-tuan. Tidak mampu aku. Tapi nak apa? Susah tu. Dan makan ada timun. Sedap. Macam tu. Saya kalau pagi saya tak buat 5 ni, saya tak hidup. Pertama, solat sunat subuh. Yang kedua apa? Subuh berjamaah. Ni tuan-tuan yang umur 50 ni jagalah subuh. Tolong berjamaah. Kalau tak boleh pergi masjid, jamaah lah dengan isteri kita. Kita dah 50 lah tuan-tuan. Kawan saya ramai mati. 8 orang dah tak ada. Yang duk ada ni pun semua ada penyakit. Kencing manis, darah tinggi, semua ada. Dia bertanya saya, Ustaz ada tak penyakit? Saya Alhamdulillah tak ada. Tahu pasal apa? Tak pernah pergi cek. Kalau cek tahu sakit. Lain kali mati tentu lah. Atau main-main seorang lah. Kami 2 orang kawan tak ada. Kalau tepi kan. Tapi nak abang tu kan tuan-tuan. Ni, solat subuh berjamaah jangan tinggal. Yang kedua apa? Quran. Saya kalau tak baca Quran pagi tu, saya tak sempurna. Ya apa tak sempurna ni? Quran tak baca lagi. Tuan-tuan, kita 50 lebih dah. Quran jangan tinggal. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih.
Kerana Quran ni akan bagi syafaat di akhirat esok. Tuan-tuan nak tunggu apa? Bila nak baca? Dalam ibadat ni jangan tangguh. Tuan-tuan nak buat bila? Nak apalah umur 40. Hei, tentu ke 40? Ni disebut abad iman wakai ni. Apabila sampai umur kamu 40, tak buat lagi. Lam yataghayyar. Tak akan buatnya. Lah, duk merapu lagi. Merapu lah. Lah, duk 3 ekor lagi. 3 ekor mati ya. Kan? Ni lam yataghayyar. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal tuan-tuan Quran bacalah. Adik, awak boleh baca? Sebelum dia kata, tak tahu, aku tanya dulu. Boleh baca? Quran boleh baca lah? Boleh? Boleh baca Quran? Tak tahu. Aduh, semua tak tahu. Oh, Quran, tuan-tuan, bagi ingat lah. Boleh baca lah. Quran ni lah, tolong kita. Yang keempat apa? Ni, saya tak hidup kalau saya tak sedekah itu. Tuan-tuan, ni masjid ni punya cantik. Tuan-tuan tahu tak, masjid saya 2 kali masjid ni. 2 kali masjid ni. Masjid di sekolah, 2 kali masjid ni punya cantik kubah. Kubah saja 750,000. Kubah hampa pi lah tengok. Kubah viral. Dia 2 layer. Kubah tu import daripada Aceh. Orang import 700. Kubah saja. Ni kapet ni. Pijak tenggelam. Lebih kurang macam ni lah. Pijak tenggelam. Tadi aku semayang. Betul-betul tepi tu. Aku tujuh tak boleh. Pungkok belakang. Duduk tepi kan tu. Tirai tu. Bidai tu. Bidai tu. Duduk. Yang depan tu pun dia tak duduk dalam tu. Dia duduk belakang lagi. Saya terajang cuma dia ni. Dia duduk keluar daripada kotak ni. Dah lah kita nak sujud tak boleh. Nak cerita tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan ni kasih rahmati Allah. Sedekahlah. Ni tabung lalu dah, boh je. Boh dah no? Boh RM5. Boh lah banyak sikit. Siapa-siapa yang hisap rokok, sehari 3 kotak ke, boh lah seminggu, Jumaat, 100. Sehari sekotak Sekotak kotak berapa ringgit? Berapa ringgit? Hang beli rokok ke ayah hang tu berapa? 50? Tu rokok apa? Campur segini ayah ketum lah. Wah, mahal kan? Lalu yang RM15 tu. 15 tak? 15 kalau saya kotak. Kalau seminggu dah berapa dah? Beratus ya tuan-tuan. Apa salah mai Jumaat, khatib, kan baca khutbah. Boh lah tuan-tuan. Itulah kita punya wa fi amwalihim haqqun. Harta kita ni ada hak. Lisaili wal mahrumin. Bagi orang yang meminta dan orang yang tak minta. Minta, tabur lalu boh. Tak minta, kita pergi cari. Tuan-tuan, itu pahala kita. Yang ke, wabarah? Yang kelima, yang terakhir. Saya ada ayah. Kalau pagi tu tak jumpa ayah, saya tak hidup. Pergi jumpa ayah, sihat ke? Sihat no. Makan lagi? Tak makan lah, hang tak bawa. Saya pun cepung dia. 86 dah ayah saya. Mak mati lah. Saya akan pergi jumpa dia setiap pagi. Kalau saya tak ada, saya telefon. Ya, hari ni makan tak? Tak ada siapa nak bawa. Dia kata. Tak apa, saya telefon dah. Adik saya kata, hampir hantar, makan ni, lapar ayah lapar. Tu. Sebab apa? Saya tak akan rasa sempurna kalau tak nak orang tua saya. Sebab doa mustajab. Apa susah pergi jumpa ayah? Ya. Hati tak tenang ayah. Ayah doa. Sebab doa paling mustajab ialah mak ayah. Mak ayah ni ada di kalangan kita ada mak ayah. Tak mau guna. Rugi oi. Rugi ni. Jambatan nak masuk surga. Gunalah mak ayah. Ayah duit sesak ayah weh. Nak bayar ni berapa sekolah. Itu doa. Ya Allah, murah rezeki betul entah, murah rezeki, ayah doa. Tak pernah dia tak doa yang tak baik. Dulu masa mak saya masih hidup, apa nak jadi pergi jumpa mak, susah mak, dah ni susah nak kerja nak terus dia doa, ya Allah. Pernah saya tuan-tuan, sebab tu siapa yang ada duit, kalau nak bagi kat orang, bagi kat mak ayah dulu. Bagilah kan. 5 minit, 2 minit bagi. Tuan-tuan sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tuan-tuan, gunakan ni kesempatan. Siapa ada mak? Saya ingatlah saya nak balik dulu kerja cikgu kan. Gaji 25 baru nak dapat. 23 bukan ada apa dah. Kan, ada lah baki-baki. Saya pergi rumah mak, mesti aku bagi. Aku ambil. Nak bagi tak bagi tak? Aku ambil. Ambil lah. Nah mak hatu ada. Dia ambil. Hang tak ada date kan? Mak saya cakap macam siang ni. Hang tak ada date kan? Ada mak oi. Hang tak ada ni? Ada dalam hati tak ada apa mak oi. Hang tu ada apa? Tapi saya kata apa? Mak doa nama mak saya terus doa. Ya Allah, bagilah anak aku murah rezeki. Saya amin. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Dia pun tengok, lah ambil juga kan.
Kita pun ada 200 tu ya. Bagi dia. Tak apalah beli beras apa. Dia pun tak apalah. Rupa-rupanya betul murah rezeki tuan-tuan. Balik 4 jam orang telefon. Waalaikumsalam Ustaz. Duduk mana? Pulau Pinang. Boleh main tak Teluk Intan? Pasal apa? Ganti Datuk Arundin. Dia kata, boleh ya? Ada lah. Dia minyak kereta kan betul. Pergi pederah. Rupanya malam tu forum macam ni lah. Saya ganti Datuk Arundin. Sebelah saya Datuk Hassan Din. Sebelah ni Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Hampa jangan tanya ketak nak mampus tu. Oh, ketak tuan-tuan. Dia ketak lah. Allah, dia ketak je ni. Sebab apa? Datuk Hassan Din kalau tak betul Alifeno, dia hantam atas pentas. Kan? Datuk Zulkifli, alah, kan dia ceramah pun slow aja. Saya pula jadi, mana boleh? Kan dia, Alhamdulillah. Kita kena bersyukur kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak lena, tuan-tuan panggil dah. Kan dia, tapi dia banyak poin tu. Saya pula jenis ceramah cukup kadang-kadang bagi gelak sikit. Datuk Abu Hassan Din, jangan. Kalau tak betul, Ustaz Asli pernah kenal dengan dia. Ustaz Asli kan menyanyi lagu. Dia kata nak menyanyi apa? Ni bukan konsert. Kena. Datuk Abu Hassan Din, Allah yarham lah. Saya, ya Allah, aku nak ceramah macam ni, ketak ahli bina pertama. Jadi saya kontrol lah. Buat macam pensyarah universiti. Tam. Yang pertama. Yang kedua. Semua fakta semua. Yang ketiga. Semua fakta. Datuk Abu Hassan dengar fakta. Hangguk. Dr. Zulkifli kan pensyarah universiti. Dia dengar hangguk. Ni tuan-tuan, saya ceramah tu. Dekat 40 minit lah. Bagi fakta macam-macam. Hampa hangguk pun tak. Belagak lebih daripada Dr. Zulkifli. Hangguklah sikit. Hampa tahu tak? Orang ceramah, kita pendengar, good listener, kena hangguk. Tak percaya hampa main duduk ni. Saya duduk di bawah. Hampa ceramah aku buat itu. Balik awal tengok. Jam tu. Ataupun dia buat itu. Korek hidung hampa. Sebab tu kita ni kena raih walaupun siapa. Sebab tu bila ada penceramah, saya kalau duduk depan, saya takkan tengok dia, saya akan hangguk. Orang ceramah tu baru semangat. Ni dok. Buat gelak pun tak gelak. Saya tengok, mereka hangguk dah. Round kedua, saya buat gelak. Saya buat lawak sikit lah. Buat gelak Dr. Hassan Din gelak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah kan. Habis ceramah kan. Ustaz Dr. Zulkifli kata, dia kata ustaz, dia kata. Forum dengan ustaz. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat, aku tak mau forum dengan Dia akan slow. GMO tak boleh masuk. Sebab tu kami 3 orang ni memang kita boleh masuk lah. Dulu Ustaz Lutfi pun tambah dengan saya. Bila pertama kali, soalan yang pertama, saya tujukan kepada Ustaz Abdullah Khairi. Saya kata, weh, ni bukan TV 9 lah weh. Anda buat tanya macam tu, pakai da'a. Ada soalan pertama, berbunyi. Dia berbunyi, aku tomok je. Ini orang kampung. Ya, jenis makan nasi lemak pagi kan. Lepas tu tengah hari makan nasi, malam nasi. Hang duk buat soalan pertama. Lenah ni dia taruh dia kena merapu tu kan. Ni habis-habis saya kata insya-Allah. Habis forum ni bagilah sampul. Kita pun ambil sampul tu. Orang bagi kan. Malam ni pakai tak ada lah. Depa transfer. Saya ceramah saya orang bagi tak bagi saya tak terisahnya. Tapi kalau tak bagi, aku tunggu. Kan? Kan bagi, kita pun bagi. Ambil lah. Pernah tuan-tuan di Kelantan. Dia pun bagi, kita tarik lah. Allah, naik-naik kereta. Tuan-tuan tahu, bukan sampul. Rupanya atur cara majlis. Lah, aku tak sampul apa. Rupanya silap bagi. Kan Tok Imam tu nak baca tu, atur cara majlis tu. Dia tarik, rupanya dia tarik atur cara tu. Nah, bagi kat kita. Kita pun tarik. Atur cara. Nah, pakai tak ada apa lah. Bagi-bagi kita pun balik lah. Sampai pagi tu letak atas meja sampul tu. Pergi sekolah. Saya sekolah. Lupa bawa sampul tu. Hari tu hari Senin, perhimpunan. Habis perhimpunan, masuk kantin. Mamak, mi goreng tu. Mamak, tomeh. Baru terfikir, duit mana ada? Duit memang tak ada semua. Sampul tu ada. Sampul tak bawa. Mamak, cancel. Ustaz, pasal apa? Hari ni hari Senin, saya puasa ni. Puasa apa-apa, tak ada. Harap sampul tu. Tahu tak apa, Ustaz puasa tak apa. Balik pukul 2, cari sampul. Tengok tuan.
Tuan-tuan dan mak ayah, doa mustajab tuan-tuan. Bila dia doa murah rezeki anak aku, 4 jam, saya bagi kat mak 200 dalam sampul tu ada apa? Apa? 200 sikit lah mangkuk. Oi. Ada 4,000. Malam ni jangan kurang benda tu. Dah transfer dah, tak ada harapan dah. Nak buat kata apa? Ni, tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Mak ayah ni doa mustajab. Sebab tu saya 56 pagi tipu ayah lu. Ya, sihat ke? Ayah doa nan, saya nak kereta ni. Dia kata, janganlah laju. Tak laju ayah, 200. Jadi Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, jadikan dunia ni seperti saya sebut. InsyaAllah semua tu akan jadi akhirat. Wahibduhu kita jaga. Yang terakhir. Wa amaluhu. Dan yang terakhir, ingat dan yang terakhir tu, untuk menuntut ilmu. Wa nashruhu. Nushruhu, yang ni sebarkan. Dapat, sebar. Bagi tahu kat bini kita, isteri kita. Semua tu akan jadi mazra'atul akhirah. Sebut kat tu. Kamu. Amboi nah. Dia balik dengan Ustaz Allah Khairi memberi nasihat ilmu kepada kita sampai mikrofon pun tak bunyi. Alhamdulillah. Tu ingat tak tu hak 5-6 perkara hak bangsa ni? Jangan duk tak tahu sangat. Nama apa? Nama apa? Nama apa? Nama pun tak tahu. Nama apa? Nama dia ni nanti orang panggil dia ni tak tahu. Duk tak tahu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Khairi. Jadi tuan-tuan, kita ada masa lagi nak habis pukul apa ni, Tok Imam? Tok Imam pun tak tahu nak habang sampai pukul apa ni. Tok Imam duk spare atau cara dah nak bagi Ustaz Abdul Khairi. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah begitulah yang disebut Ustaz-Ustaz tadi berkenaan dengan perkara keduniaan yang kita buat ni, dia boleh jadi akhirat belaka. Tapi jangan duk isap rokok bismillah pula. Kan dah semua akhirat hak nu akhirat ani akhirat bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Ada kisah tak? Ada catat. Saya cerita pasal syurga apa semua, neraka. Lepas tu ada seorang, Ustaz di syurga kita semua ada. Saya kata ada. Terus dia angkat tangan. Ustaz, rokok ada dalam syurga? Saya kata rokok pun ada. Seronok Ustaz. Tapi api kena ambil dalam neraka. Tak mau Ustaz. Apa cerita? Memang padu tu. Kita baru duduk bismillah ni api kena ambil neraka. Ada nak boleh pergi neraka tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita melawak berseluruh juga. Tapi ada poin-poin isi-isi yang Ustaz bagi kat kita tadi. Betul tak? Pakat balik beramal. Rupanya hidup kita ni Allah jadikan untuk akhirat. Bukan hanya untuk kita atas dunia ni saja. Habis dunia, habis begitu saja, tak ada manfaat akhirat. Esok kita akan menyesal. Allah habaq dengan jelas tuan-tuan, surah Al-Hadid ayat 20. Allah ceritakan tentang dunia ni. Dunia ni dia ada 4 passion. Ada lagi, cerita lain lagi, tapi saya nak sebut malam ni surah Al-Hadid ada 4 passion. Yang pertama Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Ada 4 benda ni. Yang pertama Allah kata, sesungguhnya kehidupan dunia ini, ketahuilah bahawa hidup dunia ini adalah yang pertama la'ibun, main-main. Seronok-seronok ni macam mereka ni. Main seronok-seronok. Tanya, boleh apa benda ni ceramah? Seronok main. Tak apa dah. Tahap-tahap budak-budak ni, dia main seronok-seronok. Tak apa dah. Seronok-seronok main. Nanti besar ni, dia akan jadi macam kita-kita ni. Kita-kita hak dewasa ni. Umur 50, 60, 70, tak ada lah tadi no. Ada lagi. Tok Imam umur apa, Imam? Tok Imam muda lagi, 55, tak pencil lagi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dunia ni dia main. Memang dia main ni. Kita seronok nak main hak tu, nak main hak ni. Banyak keseronokan macam budak-budak. Itu tahap kita. Main satu tahap lagi, dia akan jadi la'ibun wa lahwun. Lahwun ni hak ni dia tipu daya kita. Kita rasa lagu ni, jadi lagu ni. Kita ada ingat lagu ni, jadi lagu ni. Macam saya sebut tadi, kenderaan, pakaian, apa yang kita miliki, handphone kita, nak ambil gambar elok-elok. Nampak, kita nampak lagu elok. Padahal hakikatnya, tipu je. Filter. Kan, tipu je. Banyak tipu penipuan tu. Lahwun dia main-main saja. Yang ketiga Allah SWT kata, iaitulah wazinatun, perhiasan. Dia hanya perhias je. Kita nampak elok. Apa yang kita nampak elok? Pakaian. Lagi, apa nampak elok? Rumah.
Kita perhias rumah kita. Tengok macam masjid kita. Pipas semua besar dengan helikopter. 2 biji. Kalau pasang sikit lagi pasang terbang bumbung ni. Kalau bumbung tak terbang, tuan-tuan terbang. Jangan tu, jangan deras sangat. Kadang-kadang orang perempuan semain dia selak kain, naik habis tu. Selak kain telekong lah, tuan-tuan jangan bayang jauh sangat. Kain telekong dia naik cung. Kan? Pasal apa? Tu perhiasan. Perhiasan ni macam-macam. Kita tengok kita tengok ni, kita rasa hiasan tu seronok. Kita mau semua benda tu. Dan yang keempat, Allah kata watafakhurun fil amwali wal aulad. Iaitu kita berbangga-bangga dengan duit yang kita ada, harta yang kita ada, dan juga berbangga dengan anak-anak yang ramai dan keturunan yang baik-baik. Yang tu saja dunia tipu kita. Kita duk rasa, hak ni aku. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita sampai umur 40 tahun, apa jadi kita? Macam Ustaz lah sebut Ustaz ni. Umur 40 tahun ni tuan-tuan, banyak yang belajar tinggi dengan yang belajar sekolah rendah saja. Akhirnya dia hidup mereka sama saja. Siapa mengaji pandai, dapat pangkat tinggi, kerja dia hebat, jadi pengarah besar apa semua. Dengan orang yang kerja biasa-biasa mengaji sampai darjah 5, lepas buat usaha sini, usaha menegak online apa semua. Akhirnya duk kira pendapatan mereka lebih kurang sama. Dia kata tak ciyo, aku mengaji punya tahu. Kan? Salah mengaji sampai PhD. Berhenti kerja. Berhenti kerja ni yang main. Nak pasal apa? Pasal nampak akhirat. Kalau nampak dunia, dia duduk temu itu. Macam saya. Dia dah nasihat saya berapa kali lah. So berhenti lah. Kita buat kerja agama. Tapi dalam saya tak berhenti pun, saya buat kerja agama juga. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan. Banyak jasa dia. Macam Ustaz sebut saya tadi lah. Kawan yang baik. Saya pun sangat suka pergi rumah saya berapa kali dah. Pergi rumah orang minta nak makan. Mana ada kawan itu. Kalau tak kenal baik memang taknya. Dia yang request nak makan apa. Nampak? Tapi saya pergi rumah dia pun dia jamu makan juga. Bukan sakat jamu makan. Siap berenang lagi. Banyak apa? Siapa menang salah? Saya adalah orang berenang yang salah. Walaupun saya nampak macam pelampung. Dia salah tak kata. Tapi asal dia bagi hak tu lah. Dia kata tadi. Kan? Di tuan-tuan dirahmati itu kawan yang baik. Ini juga untuk akhirat tuan-tuan. Esok ni kawan-kawan yang baik ni dia akan bertengkar sama-sama mereka. Kalau kita tak jadi kawan untuk akhirat. Tapi kalau kita betul-betul jadi kawan untuk akhirat, kita akan sama-sama memberi syafaat kepada kita. Aku ni yang boleh semayang, yang tak tinggal di masjid semayang subuh jemaah ni, aku dengar ceramah Ustaz Al-Khairi. Tuan-tuan, ada jiran saya ni. Dia pergi dengar ceramah Ustaz Al-Khairi. Malam tu, dia cakap apa pula tahu? Masa tu baru dia tengah duk cakap. Bayar cakap. Saya cakap satu. Jiran saya pergi dengar. Malam tu dia balik masuk dalam bilik anak. Duduk dalam 5 minit. Meninggal dunia. Dia kata, Ustaz lah cakap sampai meninggal dunia. Tuan-tuan. Bukan pasal cakap tu. Pasal malam tu kemungkinan ada niat yang baik dan iman meningkat. Dia pergi dengar ceramah agama. Balik ceramah agama. Selalu dia masuk bilik dia. Ni konon masuk bilik bini dia. Besok bilik anak dia. Masuk 2 tak lama meninggal. Tuan-tuan, mati tengah dia buat baik. Esok dia jadi saksi. Aku pergi dengar ceramah Ustaz lah, mati. Dan abang apa? Mati tengah dia buat baik. Bukan pasal mati dengar ceramah Ustaz lah tu. Faham tak tuan-tuan? Ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila umur kita 50, tuan-tuan cantik ke, kuduh ke, sama aja. Betul? Lah ni tengok Ustaz lah, handsome. Kan, pakai jubah saya berkenan jubah dia ni. Apa yang saya habaq saya berkenan dia bagi. Dia bagi kat saya lebay. Tulis nama saya. Tak ada lagi manusia bagi. Kalau saya tak abang pun tak apa. Tapi saya habaq nak habaq tak kawan yang baik. Bukankah saya saja. Kau Ustaz Aslin dia bagi. Siapa lagi tahu? Ramai lagi lah dia bagi. Ustaz Izzah Arif. Mana esok Ustaz Izzah Arif di muzium apa? Ngabuk tu. Dia di mana esok Ustaz Izzah Arif. Dia bagi kat kawan-kawan dia lebay-lebay yang tulis nama. Mahal lebay tu tuan-tuan. Kalau kita tempoh setahun tak dapat lagi. InsyaAllah. Saya nak habaq pada tuan-tuan dan perempuan. Tapi bila kita umur 50, umur kita sampai 60, muka kita hak cekang semua nanti kan disama ya. Kan? Dulu muka kita cekang, lah ni ada garis-garis semua. Kalau tuan-tuan ambil bedak sapu pun, lepas tu buang bedak ada balik. Ataupun tuan-tuan pispa ambil sapu-sapu bak gigi ke apa kat muka ni kan. Sapu bak gigi nak pergi cekang. Saya kata nak pergi cekang maklum. Jangan sapu bak gigi, ambil sereka. Ambil sereka seriam. Bu sereka baru cekang macam baju kita kadang kan. Seriam, sereka, cekang elok ya. Gitulah baru betul. Ini tuan-tuan, umur kita 50 semua sama aja. Yang cantik tahu mana, main 50 hang tak saya duk tanya apa dah. Kalau putih tahu mana pun dia naik ketil-ketil biji ceragat, biji-biji cerawat lepas tu ki. Biji-biji kolesterol. Cuba cek tengok ada tak? Orang tak ada lagi, mudah Nah, baik tuan-tuan dirahmati Allah. Umur 60. Umur 60 orang pangkat tinggi ke pangkat rendah semua orang suruh berhenti. Walaupun hang sign SSPA ke, sign SSM ke apa ke, 60 semua suruh berhenti punya.
Bila pencen tuan-tuan, semua main duduk tanah ni. Hak yang pengarah pun duduk tanah ni. Hak yang pangkat paling rendah ni pak karipak. Dululah, apa ke pak? Pra. Dulu pak, saya tak tahu karipak ke pak tu lah. Pra ke, pengarah ke duduk tang tu ya. Lepas tu pra kata. Dengar kata. Apa barang duduk tang ni ya. Semua duduk tang ni, tu imam seorang yang duduk depan. Tak ada siapa pun yang pangkat tinggi, nanti main pencen nak duduk depan tu imam. Nak duduk depan tu imam boleh. Sila meninggal. Boleh pak, benar tuan-tuan. Umur 60. Ada lagi orang tuan-tuan umur 70. Umur 70 ni, kalau rumah kita sama besar masjid ni tak guna. Pasal apa? Duduk pusing kau tu. Pusing kau ni. Pusing kau ni. Lepas tu pergi jamban. Lepas tu main balik. Lepas tu patah balik. Lepas tu pergi jamban. Pergi jamban, pergi dapur. Tu lah kerja. Kalau rumah tinggi Melana, naik di atas tu, tek cicak penuh. Tek cicak ke kuih siput ni. Dia tengok nampak sama. Umur 70. Umur 80, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Duit banyak pada masa tu, orang kata, jom pergi Korea. Ada nama pergi. Umur 80, jom pergi Korea. Apa dia? Saya salah ke tadi? Apa dia? Apa dia? Korea? Apa dia? Bukan kata Korea, ajak pergi umrah. Tak umrah 80. Nak pergi apa umrah, orang duk sa'i kali tak baik, kali tak baik. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Dulu orang ajak naik skuter lah ni, orang naik bas no. Oh, naik bas atas apa nama, bas hak mingguh tu. Tak tahu nak baca tak mana. Nampak lampu hijau. Turun dari bas, lari. Naik balik. Turun. Oh, kacau tuan-tuan no. Umur 80. Umur 90, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Masa ni tidur dengan tak tidur pun tak ada sama. Telek-telek mata aku tidur ke lena? Aku lena ke tidur? Sejak dah kencing ya. Nah, abang kata dunia kita dia sebenarnya dia duk tipu kita ya. Kita yang duk berasa baik. Sebab tu bila dunia betul, kita dah ada bini tuan-tuan. Kita dah bini, tapi kita nampak bini orang lebih cantik pada bini kita lagi. Betul? Kau lagu mana? Tak berani jawab ni. Semua tu. Betul ada. Kita nampak bini orang lebih cantik pada bini kita lagi. Sebenarnya bini kita tu yang cantik. Dia yang faham semua. Dia yang tahu semua. Dia yang serve semua. Tapi siapa yang bagi nampak cantik tu? Tu syaitan duk bagi nampak. Oh, bini orang cantik. Bini hang. Nampak tak? Tu tipu kita. Al-Quran habaq dengan jelas dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hadirin yang dikasih sekalian. Jadi kita cerita pasal akhirat sikit. Jadi yang bahagia Ustaz Faizal hantar kat saya ni. Kita nak apa nama? Itulah. Macam biasa lah. Faham lagi? Itu macam biasa lah tu. Masjid kita ni masjid kita ni nak bagi jadi akhirat ni. Buat duit dah ni. Duit bawah dah. Boleh tang duit dengar punya seluruh kan. Saya baca sebut ni dia kata ada kita punya program Jom Infak untuk dana pembangunan pengurusan serta tanah perkuburan baru. Oh, scan. Ustaz lah scan siap. Tu dia tuan-tuan. Scan siap. 1,000 masuk. No? Bayar transfer tu pakai bintang tu lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada QR code, no? Tu QR code dia ada QR. Siapa yang tak bawa duit boleh scan. Ada di masjid ada ni. Di masjid pun di dinding ni ada. Tuan-tuan diguna teknologi pergi scan. Hak tak bawa duit. Hak bawa masukkan. Tadi tabung jalan dah boleh jalan sekali lagi. Boleh. Boleh jalan sekali lagi. Jalankan sekali lagi. Tak apa tabung ni tak bid'ah jalan banyak kali. Tak ada masalah. Jalan banyak kali tak bid'ah. Yang tak boleh hanya ketika khutbah. Ketika khutbah tabung jalan hak tu tak boleh. Lah ni tabung tak khutbah apa? Saya ada bercakap. Sila jalankan tabung tuan-tuan. Hak yang tak buat tabung, yang tak bawa duit ni. Ada QR, ada masjid ni nak buat apa tu? Tanah kubur. Saya pun tengok tadi tanah kubur pun rapat-rapat dah. Sesak dia pun duduk dalam tu pun nak menyawa tak boleh. Memang tak ada nyawa dia pun. Kenapa duk abang saya lalu tadi ustaz abang lah nak menyawa tak boleh ni. Tapi dia kata abang tu yang sebenarnya dalam Quran dia sebut dia kata apa? Tak ada berkaal. Pantau pula jawab. Yang lain semua tak tahu. Allah depa kata kepada Allah, Rabbirji'un. Wahai Tuhan, kami nak balik. Bukan dia kata sekali nah, banyak kali. Rabbirji'un. Wahai Tuhan, kami nak balik. Tuhan kata nak balik mana? Balik Alok Jawi lah. Buat apa nak balik Alok Jawi? Dia kata kepada Allah, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kalau saya boleh balik pi Alok Jawi, saya akan buat amal soleh yang saya tinggal dulu. Apa dia amal soleh tu? Orang minta derma saya tak bagi. Faham tak ni? Dia bukan minta seorang 1,000, seorang 100 ya. Dia. Dah minta cakap mana boleh lah. Okay. Saya kalau boleh nak balik pi Alok Jawi, saya nak buat amal soleh yang saya tinggal dulu. Allah kata apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah kata sekali-kali tidak. Tak ada siapa yang pi ke lubang kubur tu yang balik balik ke Alok Jawi. Ada ke dah? Ada. Ada tuan-tuan balik tak? Tuk saya duk abad duduk buat kenduri arwah tu timpan simpan lah sepinggan dua bawah tudung saji tu. Sagi malam tok wan hang balik makan. Tak ada Yang balik tu hantu tok wan hang. Faham tak tu? Tak ada balik. Jadi tuan-tuan, dia nak balik, dia kata apa? Allah kata, mereka duk ulang-ulang tu. Kalimatun huwa qailuha. Nak balik. Allah kata, kalla. Sekali-kali tidak. Pasal apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kerana di belakang mereka, depan mereka, tepi mereka ada dinding penghalang barzakh tu. Dihalang sampai bila? Ila yaumi yub'atsun. Dan pi sana tak akan balik ke sini. Ingat tuan-tuan, bermulanya mati itu ertinya bermula satu kehidupan yang tiada mati-mati lagi. Sebelum mati, mari sama-sama kita buat baik. Siapa yang tak bawa duit, sila scan QR. Banyak di sini tuan-tuan. Malam ni kita ajak buat baik. Inilah yang akan menjadi bekalan akhirat kita. Yang hak dua ada, semua kita akan tinggalkan. Kita akan bawa kain putih dengan tali 1, 2, 3, 4, 5 tali. 5 tali ikat di kepala, di dada, di pinggang, di lutut, di kaki. 5 tali dengan 3 helai kain kapan. Yang tu yang bawa duit, yang bawa pi. Duit sekupang pun tak bawa. Kotlah siapa nanti korek duit bawah tu, esok tak ada. Faham tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, sempena kita sama-sama buat baik tentang akhirat ni, mai sama-sama kita infak kepada masjid ni. Nak buat apa lagi? Dewan, Ustaz? Ada dewan kan? Tengah duk buat dewan, saya mai dulu tak ada tu. Tu apa nama? Tempat makan tu. Ni tengok tempat makan pun macam dengan kantin elok. Kan kalau sok-sok buat kenduri tu lepas tu no. Ni pun nak buat dewan lagi. Tu ada lagi fasa 2, fasa 3, banyak lagi lah. Hotel pun buat apa ni? Hotel tu banyak tu. Fasa 4, fasa 3. Macam-macam nak buat. Pasal nak buat taman tema air pun ada pun. Alim lampau ni. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai penutup kepada forum kita pada malam ini, saya ada satu permintaan daripada anak Ustaz Azlin. Dia pun tak minta lah buat di sini. Ustaz Allah, dia kata siapa-siapa yang ada di sini, dia mohon supaya buat sembahyang hajat untuk ayah dia. Minta jemaah buat solat hajat untuk Ustaz Azlin. Semoga doa-doa dan solat hajat itu membuatkan keajaiban buat kesembuhan Ustaz Azlin. Jadi terpulanglah. Kalau tu Iman nak anjurkan solat hajat ke, ataupun macam mana ke, nak balik buat di rumah masing-masing ke, macam mana Ustaz Allah? Tak apalah, kita serah pada Ustaz Faizal lah. Tengok mereka bincang macam mana kan. Siapa yang berkelapangan, berkemampuan tapi elok semua lah kot. Kau payah nak ambil sembahyang. Kau memang nak balik tak sanggup lah. Tak apalah, saya serah kat Ustaz lah dulu lah. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan. Okay. Allahu Akbar. Boleh lagi lah? Boleh no? Total simple aja. Tadi dah nampak dah. Okey, dunia ni, bila sangkut dengan Allah, dia jadi akhirat. Sebab tu, kita ni kalau faham ta'abud kita dengan Allah kan. Allah sebut ayat 1000 dinar kan. Tuan-tuan faham kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tengok dia ada 2 konsep, 2 syarat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Rezeki yang tak disangka-sangka. Pertama, takwa. Takwa tu apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut apa yang Allah suruh, jauh yang apa yang Allah larang. Semayang okey dah, puasa okey dah, Quran baca, zakah pada, wakaf pada. Kita ni jadi orang yang bertakwa. Jangan susah hati. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Syarat takwa. Tapi sambung pada ayat tu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hang ambil dunia ni, tapi hang tak ada tawakal pada Allah, Allah tak bagi cukup. Syarat 2, takwa. Yang kedua, serah diri pada Allah, Allah bagi cukup. Cukup ni yang penting ni, namanya berkat. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita kena cari yang ni. Dapat rezeki kita berkat untuk hidup kita di dunia ni. Berkat macam mana? Allah bagi cukup. Ada 1,200 gaji kita. Cukup. Orang makan nasi, kita makan nasi. Orang makan ayam, kita makan ayam. Orang makan sotong, kita makan sotong. Saya dulu kan, sotong boleh makan setahun sekali lah. Tu pun ayah pergi kat market, apa nama, Pala Batas kan. Beli, kami makan sotong seorang sekok. Ni buat cincin. Buat cincin tu. Makan tarik, hikit nak. Takut habis. Lagi tarik pula. No, buat cincin tu tak. Hang sotong, mereka ni sotong letak lah. Janggut tu cukup sedap tu janggut. Janggut sotong. Lah anak saya janggut tak makan. Lagak tak mampu. Kan? Kalau di rumah balik, mak lapak. Pegang pintu, goyang, mak lapak. Dia tak faham menduk. Mak saya tak siap.
Apa dek-dek, oh aku pergi tembak pelanduk. Dia kata, saya duk tunggu pelanduk apa dah. Rupanya jantung pisang. Kan dia tembak kan. Jatuh Jatuh dia belah 5. Dia buat masak cabai. Punya sedap. Saya makan 3 pinggan. Lah bini saya masak sebiji macam mak saya masak jantung tu. Tobat aku tak makan. Lagat apa? Bangun pagi lapar, hari cuti, hujan turun, motong tak boleh. Mak saya tak boleh baca, tak boleh menulis. Lapaklah anak 6 orang tuan-tuan. Rumah kami 40 kali 40 lah. 40 kali 40, bilik pun tak ada. Kan? Mantulah masak, tantulah makan. Tu duk heran tuan-tuan. Saya tak pernah tengok tuan-tuan. Tiba-tiba keluar seorang. Dia tengok keluar seorang. Ayah saya pandai tuan-tuan dalam bab ni. Saya pun heran tuan-tuan. 40 kali 40 lah. Susah lah tuan-tuan. Hari Sabtu Ahad lapar tak ada apa, hujan turun. Mak celup tangan dalam minyak lauk. Gue dengan nasi. Makan punya sedap. Lah tobat aku tak makan. Hampa gue aku tak makan lah. Susah tuan-tuan. Tapi dengan susah tu, ayah saya kata apa? Dia kata, hampa pergi mengaji bagi pandai lah. Yang ni lah ubah hidup kita. Ni orang alok jawi ni. Ni adik-adik kita. Hampa nak hebat dunia ni, ilmu kena ada, pergi mengaji. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam hebat kerana dia ajarkan asma' nama-nama dengan ilmu. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak ubah orang kita ni nak jadi hebat, ilmu kena ada. Ni pergi mengaji adik ni. Adik, besar esok nak jadi apa? Askar. Askar. Hang pula, hang tak tahu? Hang dia apa? Tak tahu. Boleh. Hang pula? Ustaz. Hang? Engineer. Oi. Hang pula? Hang jadi apa? Hang? Dana Menteri. Dah biar betul hang. Hatu Perdana Menteri. Kalau Hatu Perdana Menteri ni ketua pembangkang ni. Kita jangan gelak. Mana nak tahu 40 tahun akan datang kan? Di Alok Jawi, seorang Perdana Menteri. Nama apa? Nama apa? Anwar Ibrahim. Hei. Ni perli aku, Nama apa? Nama apa? Apa menampak? Lily Ryan. Daniel Ryan. Mana nak tahu 40 tahun akan datang? Semua tu kita tak tahu. Saya ni tuan-tuan orang susah. Tak ada harapan nak ceramah ni. Tapi dengan ilmu tuan-tuan, dia boleh ceramah depan tuan-tuan. Orang susah sungguh. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Bayang esok dalam syurga. Dia tak sama tuan-tuan. Orang yang ada ilmu lain. Orang yang amal dia lain. Orang yang mengamalkan lain. Orang yang puasa banyak lain. Semua ni dengan amalan kita. Yang kita akan masuk syurga tuan-tuan. Mengikut apa yang kita buat masa hidup dunia. Sebab tu saya nak bagi tahu lah tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Masa tu akan sampai. Macam Ustaz sebut, dia sebut barzakh. Barzakh tu macam tu lah, dinding. Barzakh. Yang tak akan boleh lah orang kita ni patah balik lah. Jadi bila barzakh tu, nak buat apa? Bila masuk saja barzakh, itulah permulaan alam akhirat. Bila kata masuk, habislah mati lega, dia baru mula alam kubur. Lepas kubur kita akan dibangun di padang mahsyar. Lepas padang mahsyar, kita akan dihisap satu persatu. Lepas hisap, kita akan dimizan, timbang pula. Lepas timbang, kita akan bertemu dengan Nabi untuk minta syafaat. Lepas tu barulah kita akan lalu titi sirat. Titi sirat ni apa? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Yang bawah dia ada neraka jahannam. Neraka jahannam ni wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ni semua ni kita akan lalu ni. Yang namanya akhirat. Contoh bayang tuan-tuan, di dunia sembahyang pun dah. Perjalanan kita jauh ni. Ni alam barzah lebih panjang daripada kehidupan. Nabi umur 63 tahun hidup. Dia berada alam barzah dah 1400 tahun. Hidup 63 tahun. Alam barzah 1400 tahun lah. Tuan-tuan semayang macam mana? Tak jaga pun. Ni sebab tu ada ditanya ni. Bagaimana suami saya solat pun tidak. Puasa boleh tak makan duit dah? Duit dia halal bagi kita. Ingat. Duit dia halal bagi kita. Sebab tanggungjawab dia, nafkah dia kena bagi. Duit dia halal. Sebab tu dalam ulama membincangkan bagaimana seorang suami dia judi. Dia judi, kaki judi. Dia bagi nafkah pada isteri. Isteri halal untuk makan. Sebab hak dia kena bagi. Tapi dia haram untuk dia. Haram untuk seorang suami yang kaki judi. Dia haram untuk makan. Tapi bagi suami, kita halal. Sebab ni tanggungjawab dia. Tidak kita nak makan apa? Ustaz, duit tu kita tahu Ustaz dia judi. Tapi halal bagi kita.
Sebab tu kena pakai masalah fiqah. Macam bab semayang kan. Semayang baru ni orang jumpa saya. Ustaz, fawailul musalli, celaka orang yang semayang. Dia tak faham ayat yang seterusnya. Dalam semayang ni ada 3. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman kan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tengok ayat tu. Qad aflahal mu'minun. Ayat ni punya lama dah, hampa haram tak baca. Alladzina hum fi salatihim. Fi tu maksud dia dalam. Beruntung orang beriman ni, orang yang dalam semayang khusyuk. Maksud dia bila semayang ni khusyuk. Semayang kita ni khusyuk. Maka beruntung kita. Khusyuk macam mana? Khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk. Kita faham makna. Kita baca, kita ingat. Kita tahu itu rukunnya. Yang ni apa nama, berapa rakaat. Nak tahu orang tu khusyuk, rakaat dia mesti ingat. Kalau rakaat, 2, 3. 2 tak khusyuk lah tu. Sebab tu kalau saya jadi imam, rakaat saya cukup jaga. Jaga tuan-tuan. Apa nak jadi rakaat bagi betul. Sebab kadang-kadang dia pergi mata. Ada tu imam sama ya. Saya pernah tuan-tuan. Satu imam dekat Padang Serai. Ni. Nokia. Duduk tadi. Nah, mikrofon tadi. Tengah duk baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tariknya sedap. Dia khiraat. Qari. Kami belakang tu sedap. Tengah duk baca surah. Nah, Nokia bunyi. Lagu Siti Nurhaliza. Cindailah mana. Dia doa Allah nak tutup tak boleh. Dengar satu masjid tu. Yang makmum. Cindailah mana. Haram tak khusyuk tuan-tuan. Tapi nak abang. Tu faham tu. Fi salatihim. Tapi ingat tak. Fawailu lil musalli. Celaka orang yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang semayang. Orang yang apa? An daripada semayang dan lalai. Lalai tu macam mana? Maghrib masuk dah, hang tak semayang ni. Hang semayang masa mana? Nu, masuk Isya. Hang qada. Isya tak semayang. Nu, qada masa mana? Nu, Zuhur. Ini orang yang ni an salatihim ni, orang yang celaka. Banyak orang tak faham bayar mayang, depa mayang tak khusyuk. Hang tak faham an tu apa? Satu lagi ala salawatihim yuhafizun. Ala tu maksud dia atas semayang tu dia cover dengan fi dengan an ni. Hang khusyuk, hang jaga tumaknina, masuk waktu hang semayang, ni semua ni ada. Maka ala salawatim yuhafizu, ulaika humul warisun, mereka akan mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, kekal. Syarat dia ni, kena ada ni, fi an ala. Bila faham tu, oh kita semayang dengan keadaan bah, nu nak bawa semayang kita di akhirat esok. Saya tanya tuan-tuan lah kan, simple lah. Soalan kubur, semua dah bocor dah. Man rabbuka? Jawab apa? Siapa Tuhan kamu? Allah. Betul tak? Wa ma imamuka? Siapa imam ikutan kamu? Quran. Wa ma dinuka? Agama kamu? Islam. Wa man qulta fi hadha ar-rajul bu'ifatikum wa fil khalqi ajma'in? Siapakah seorang lelaki yang diutus untuk umat seluruhnya? Nabi Muhammad. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan jawab. Dengan lidah yang fasih. Man rabbuka? Allah. Sekarang, tuan-tuan jangan jawab. Tuan-tuan jawab dengan iman, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Satu hari Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki ni akan jadi saksi dengan apa yang kita buat. Sekarang, abang-abang kakak jawab dengan iman. Man rabbuka? Semayang pun tak jaga, nak jawab macam mana dengan Tuhan. Semayang pun tak khusyuk, nak jawab macam mana? Man rabbuka? Puasa pun kadang-kadang tak ada sepenuhnya kan. Macam mana? Ni, wa ma imamuka, ikutan kamu Quran. Quran pun tak baca. Macam mana nak jawab? Wa ma imamuka al-Quranu imami. Hari ni Quran pun tak tengok. Macam mana nak jawab kau? Macam mana nak jawab? Wa ma dinuka, agama kamu. Agama kita buat tak kisah ya. Orang hina agama kita buat tak tahu. Macam mana kita nak jawab? Siapa ikutan kamu seorang lelaki yang diutus untuk umat seluruhnya? Kita tahu Muhammad. Muhammad pun kita tak ikut sunnah dia. Terhina apa orang taruh janggut? Terhina. Apa janggut-janggut ni? Kambing ni. Lumai pakai jubah-jubah apa kan? Ada orang hina pada. Ni selawat apa ni? Muar bid'ah. Kan? Kalau tak selawat kita nak buat apa? Buat karaoke. Nah, buat karaoke dalam masjid. Lebih-lebih berselawat. Ya. Ni tak ada bid'ah. Buat tahlil. Atas kubur. Kita tak buat baca apa? Talqin. Kalau tak mau baca, nak buat apa? Ni bid'ah. Hang tu nak buat baca.
Nyanyi takkan nyanyi kot. Duduk tu cindai lama. Bila. Kan? Ulama dah tak tu elok dah tuan-tuan. Untuk Nusantara kita ni. Sebab apa ada sejarah dia tuan-tuan. Ayah saya cerita dia tak. Dulu kita buat menang dia tak. Bila mai ada yang buat menang, ada yang tikai ekor, ada yang belaga ayam. Bila mayat mati tuan-tuan, depa mai, depa bukan buat apa, duk sembang pasal ekor. Yang duk ketum-ketum, dia sembang tu. Tunggu mai. Ni hampa duk sembang apa dia, mai ikut aku. Ila hadrati Nabi Mustafa. Dia buat Al-Fatihah. Semua berhenti baca-baca. Bagus tak? Kata tak sampai kat mayat. Ni kita baca-baca tak dapat pahala. Tidakkah Quran itu alif lam mim bukan satu huruf? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semua kita baca tu semua pahala. Tapi kita tuan-tuan, sebab tu bila mengaji ni guru dia kena betul juga. Kalau hampa silap mengaji, jaga tuan. Banyak ni anak-anak muda sekarang. Mengaji dalam YouTube tengok kan. YouTube. Oh, lepas tu hina ulama. Jaga. Kutuk ulama ustaz-ustaz. Saya tahu lah, mereka hantam lah. Jaga, ingat tak Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia ni sahabat Nabi. Ketika hidup zaman dia, Nabi dah tak ada. Dia semayang, ada anak muda bangun. Ya Abadza, apa nama Sa'ad? Ya. Laisal ahsan lihadha salah. Dia kata, semayang ni tak elok. Semayang tak elok. Sedangkan Sa'ad bin Waqqas, semayang belakang Nabi. Dia tengok macam mana Nabi rokok. Semua dia tengok. Dia kata semayang Sa'ad tak elok. Sa'ad tuan-tuan, dia angkat tangan doa. Atil umruhu. Ya Allah, panjangkan usia. Jaga tuan-tuan. Hina ulama, dia ada hubungan dengan Tuhan. Atil umruhu, ya Allah, panjang umurnya. Orang yang hina tu Allah panjang umur. Sampai kenin ni jadi uban. Jatuh dah kat mati lagi. Jangan duk hina tuan-tuan, ulama-ulama. Ni, atil umruhu wa atil faqruhu. Jadikan dia fakir. Jadi miskin, duduk tepi minta. Tuan-tuan dah lah miskin. Tua dah minta. Wa arid lil fitan. Ya Allah, jadikan dia ni fitnah. Fitnah macam mana? Kerana doa seorang sahabat Nabi. Duduk tepi jalan, minta sedekah. Anak dara lalu, ligan anak dara tu. Kerana apa? Kerana doa seorang ulama. Ni kita kadang-kadang guru minta hormat. No? Sama ni anak-anak muda kita. Kami dululah, guru lah. Ambuh penampak, tak kata apa. Ingat cikgu Mr. Zain. Saya bahasa Inggeris, bodoh piang. Balik rumah, ayah tak tahu apa. Ayah ni apa dia bahasa Inggeris. Aku tahu 3, hang tanya aku apa. Ayah tahu apa? Yes, no, alright. Saya UPSR. Masa tu bukan UPSR, menilaian juga 5. 5, tuan-tuan, subjek. Aku dapat 4A. Bahasa Inggeris, 1E. E for English. Sebab tak tahu apa. Susah lah, tuan-tuan. Tapi nak abang kata, tu guru saya, tampak saya tu, Mr. Zain. Sampai lah saya ingat. Ketika dia nak mati, saya jadi imam solat dia. Saya cukup hormat, tuan-tuan. Sehingga kan 3/5, saya ambil chemistry, kimia. Yang ajak cikgu Cina, Ciah Ci, saya ingatlah ni. Saya jumpa pasal malam. Teacher, dia tengok saya. Who are you? Tak kenal tu. Saya kalau orang jumpa saya, Ustaz kenal saya tak? Saya kenal. Tak kenal tu. Kalau panjang tu tak kenal. Kalau kenal Muhammad ke, Manot ke, kita kenal, kita sebut nama. Ni, who are you? Dia kena, I'm among one of your student that you taught me in English. Sekarang boleh cakap untik lah. Dulu tak erti lah. Hang ajak aku apa nama chemistry. You taught me in chemistry. Who are you? I am Abdullah Khairi. Saya cium tangan dia, cikgu bahasa Cina. Saya peluk dia. Saya cium pipi dia. Cot. Saya bisik kat telinga dia. Cikgu, terima kasih ajar saya. Sekarang saya seorang engineer. Menangis cikgu Cina tu. Dia kata, this is the first time I found the student that hug me and kiss me. Hang lah student yang peluk saya, cium saya. Kata. Menangis cikgu Cina tu. Cikgu Cina teriak. Saya hormat dia. Tambahlah kita ni cikgu Mansur Melayu. Orang Islam, ustaz-ustaz. Kadang tak hormat pada jaga tuan-tuan. Hormatlah. Hormat ni bukanlah hormat. Maksud sampai nak cium tangan. Saya tak galak macam tu. Hormatlah. Kalau pendapat dia tak betul, dia bawa hadis Quran. Ini lebih baik, ikut dia. Saya dengan Ustaz Aslin, Ustaz Lutfi, kalau pendapat dia baik, saya rahmi tuan. Saya tak pernah dalam forum Ustaz Aslin bagus. Tahu? Kami kalau baca hadis Quran silap, dia tak akan tegur dalam majlis. Dia tak akan tegur. Tengok, dia meraihkan sahabat. Habis-habis dia apa? Tadi hang baca ha silap mu, hang nak baca hi. Dia tegur tu. Dia tak tegur. Woi, hang baca tak betul. Tak, dia hormat tuan.
Dia hormat. Sama juga Profesor Datuk Dr. Izzah Arif. Dia profesor pakar tuan-tuan usul fiqh. Usul fiqh. Tapi dia tak pernah tegur kami. Kalau tak betul dia akan tegur pasal makan. Tadi baca tadi hang cuba hang Arab tengok. Tak betul ni. Dia pun betul. Betul silap. Aku baca silap kau. Hang betul silap. Oh betul. Kadang dia pun bersilap kau. Dia pun kan pandai sangat pun kan. Tapi kita tak pernah tegur tu. Melawak tu biasa. Sebab apa? Meraihkan kawan-kawan. Jadi insyaAllah perjalanan kita jauh tuan-tuan. Lepas alam barzah, ni padang mahsyar. Lepas padang mahsyar dihisap, di mizan. Lalu tiji sirat, bawahnya ada neraka jahanam. Wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Barulah tuan-tuan nak masuk surga neraka. Tak tahulah. No. Saya takut tuan-tuan bila di sana nanti. Saya tak ada dalam surga tu. Dan saya berniat sangat kalau nak mati. Mati atas ni aku duk ceramah. 56 dah. Kalau nak mati pun, biar aku tengok ceramah ni jatuh mati. Tuan-tuan sebut amin. Tapi bukanlah malam ni. Mereka pun semangat tengok amin. Hampa teruk sungguh. Malam lain lah. Semangat mereka tu. Ni hang-hang sekali amin. Hang teruk sungguh lah. Saja melawak-melawak tuan-tuan. Saya tak asing tuan-tuan di Kota Kuala Muda ni. Selalu duk main sini. Dulu kan dah pasar ni kan. Dulu saya muda-muda. Saya mengajak tu. Seri Muda. Seri Muda tu. Ramai anak murid saya. Allah. Tahu sangatlah Seri Muda siapa mengaji tu. Weh cikgu. Cakap tu. Kelas kan dah. Kelas. Saya pergi mengajak Datuk On. Datuk On sudah baik. Cikgu kelas ada dah hari ni. Tak ada. Masuk Seri Muda. Cikgu. Kelas ada. Kelas. Kita terkejut. Jenis apa? Rupanya pengetua kata. Itulah yang paling lembut. Mereka kan anak nelayan. Mereka dia cakap tu. Kelah. Saya kata tak ada. Tak ada kelah tadi tu. Amai hari kedua aku tahu dah. Kelah tak ada. Ambil. Mereka tak tanya dah. Tuan-tuan. Seri Muda. Allah. Kita masuk dalam kelas. Lompat pagang. Tu lo hilang dah. Woi! Nak lari mana? Lari tu. Rupanya hak lari tu lah. Duk main hari raya. Hari raya main hak lari tu lah. Ustaz. Loh, muka hang dah. Kami dah tak ada apa Ustaz. Menega lah. Rupanya dalam menega tu lah. Pi pasal malam. Tu saya segan api tuan. Menega pasal malam. Apun balik. Lalu lah. Ustaz kami nak murid Ustaz. Noh. Apun balik free. Kita pun ambil. Masuk dua. Free banyak free. Dah kali. Penuh dah. Belah balik. Penuh nak angkat betul ni. Ikan selalu beri. Sampai-sampai Ustaz nak mengajak kami. Kami tak boleh apa Ustaz. Kami dapat bala nak Ustaz ikat. Bagi hak termenu hak elok. Bukan hak termenu memang tengok termenu. Ni termenu betul. Osak ni tuan-tuan dia bagi. Itu bukan termenu dah. Orang bagi apa ikamah. Borek. Bagi borek. Kita dapat tu. Hang lu tak apa pandai. Tak pandai Ustaz. Nega pandai. Cakap macam tu kak. Tapi Ustaz, terima kasih lah. Renmu dapat Ustaz. Saya tuan-tuan, pagi-pagi Jumaat saya bagi tazkirah 10 minit lah. Yang paling ingat lupa, semayang dah. Tanya macam tu lah. Dia kata, dah. Okey, pak siapa tak semayang? Majoriti, pak dah tak semayang. Duduk belah tu. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, jadi manusia. Jadi kita haraplah Alok Jawi ni dapat sikit pun jadilah malam ni. Kan, balik-balik. Ustaz tu ceramah sedap tak? Sedap, dapat apa? Tak tahu. Tu yang jam tu. Ustaz tu kata kita ni kena ada persiapan. Perjalanan kita jauh lagi. Dunia ni buat apa? Bila sangkut dengan akhirat, dia akan jadi akhirat. Ingat tak? Dunia ni buat apa pun sangkut dengan akhirat, dia akan jadi akhirat. Masuk jamban, baca doa. Kan? Semua sangkut dengan akhirat, jadi akhirat. Rumah kita jadi akhirat. Rumah yang dibaca Quran. Rumah dia semayang. Maka rumah tu akan jadi akhirat. Tapi yang jadi akhirat untuk akhirat ialah rumah ni. Ni rumah ni. Rumah kita bila mati, anak kita duduk tak? Tak ada. Berebut. Isteri kita duduk tak? Dah. Lain kali bubuh. Untuk disewa. Lain kali bini kita mati, anak berebut. Untuk dijual. Rumah kita tu. Yang kita duduk belagak. Rumah ni ada tak untuk disewa? Rumah Allah. Tak ada. Ada tak untuk dijual? Masjid Al-Muqarrabin untuk dijual. Inilah harta kita. Tuan-tuan, guna kesempatan. Tuan-tuan tengok mana yang ada ni. Yang boleh kita tampung lagi. Buatlah tuan-tuan. Ni akhirat kita. Ni akhirat kita. InsyaAllah saya yakin orang Alok Jawi ni akan hebat. Siapa orang Alok Jawi ni? Cuba angkat tangan tengok.
Haram tak mai. Siapa orang luar? Orang luar. Bukan Khariah ni, orang luar. Orang Alep Jawi mati habis dah Ustaz, oi. Kena ceramah lah Ustaz. Dia pun tak mau mai. Itu kita nak buat macam mana no? Hidayah milik Allah, bukan milik saya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah. Siapa kamu suka Allah bagi hidayah. Ceramah ya Ustaz, buatlah program. Jangan kira apa orang kata. Sampai mati pun orang kata Allah. Mati dah Ustaz tu. Dia dulu penuh ceramah. Sampai kami meluat. Kata juga. Nyulang kubur. Jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata kat kita esok di akhirat. InsyaAllah sampai masa Allah ambil nyawa kita. Biar ada persediaan. Terima kasih semua 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai, membeli meruku, kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua. I love you. Sekian, Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi dan semua yang hadir pada malam ini. Jadi permintaan tak akhir mungkin ada kesukaran untuk solat hajat. Jadi kita minta Ustaz Abdullah Khairi untuk mendoakan kepada kita dan juga kepada yang bahagia Ustaz Aslin yang sedang diberi ujian pada hari ini. Kita juga akan sampai masa ujian tu. Ya Ustaz lah dah. Kencing pun tak tahu cabang kat mana dah. Ustaz Lah pun baru lepas ujian. Saya pernah forum dengan dia, darah duk menitik tuan-tuan. Ustaz Aslin tu 2-3 tahun yang lepas orang sebut macam-macam lah salah. Telefon Ustaz Lah abang mati 4 kali dah. 4 kali lah. Masa Ustaz Lah telefon dia kata duduk dalam kubur dah. Masa dia tu cerita dah. Jadi kata kali pertama dia kata mati, saya baru balik. Ya. Kan Ail tak percaya. Kali kedua dia kata mati, saya telefon lah. Tapi tak percaya baru balik. Kali keempat dia kata mati suruh. Saya telefon dia. Aslin. Dia angkat. Woi, dia kata mati hang weh. Loh, aku tengah duk jawab soalan Munkar Nakir ni. Hang kacau. Kawan-kawan tuan-tuan, kawan-kawan. Oh, itulah kawan-kawan tuan-tuan. Jadi kita doa sikit boleh no? Boleh insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabban nas mushibal ba' اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقاما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagilah kesembuhan kepada sahabat kami ya Allah Ustaz Aslin Bahrin ya Allah yang akan dimasukkan wayar melalui kakinya ya Allah, dan jangan bagi kesukaran pada dirinya ya Allah. Jauhlah ya Allah daripada perkara-perkara yang menyusahkan dirinya ya Allah. Ya Allah, panjangkan usianya dan kebaikan. Jadikanlah amalan yang dia telah lakukan sebelum ini ya Allah semuanya pahala untuk memudahkannya ya Allah. Dan kami sebagai sahabat ya Allah dan sebagai anak murid ya Allah yang berada dalam Masjid Al-Muqarrabin ini mendoakan untuk kesejahteraan dia ya Allah. Allahumma rabban nas mushibal ba' ishfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan muttaqab wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi bil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah angkat doa kita semua pada malam ini, memberi kesembuhan segera kepada yang bahagia Ustaz Aslin bin Baharim, dan juga untuk kita semua yang sedang menghadapi ujian, kesakitan dan semua ujian yang Allah berikan kepada kita, kerana hidup di dunia ini merupakan ujian. Ujian itu untuk kita dinaikkan tahap keimanan kita, kesabaran kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi, kepada pihak penganjur Masjid Al-Waq Jawi dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada malam ini. Sekian sahaja, yang baik pasti dari Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Saya pun kemaafan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.